Dan orang dah sibuk sekarang nak kerja, nak puasa lagi, nak apa. Okey, tak apa. Kita boleh mulakan. Nota nampak tak kat depan? Datuk Nurul, macam mana kita nak mulakan? Ya boleh, kita boleh mula Ustaz. InsyaAllah. Boleh mula. Datuk di mana tu? Apa dia Ustaz? Datuk di mana? Di kedai ke? Alhamdulillah, Masya Allah. Ada kapek-kapek baru ke? Ada banyak. Alhamdulillah, semoga Allah murahkan rezeki. InsyaAllah. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah al-Hadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah sekalian, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian. Syukur kita kepada Allah dapat lagi kita menghirup udara, dapat lagi kita bernafas pada pagi ini. Dan sekali lagi kita dapat bersama-sama, Allah Ta'ala berikan kita peluang, Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita petunjuk untuk kita berada dalam majlis ilmu, dalam keadaan kesibukan. Allah beri rahmat kepada kita untuk kita mendengar dan belajar secara langsung tentang hadis-hadis Nabi SAW. Moga-moga setiap minggu cinta kita, rindu kita kepada Rasulullah SAW ini semakin hari semakin menebal, kerana rindu dan cinta pada Rasulullah ini merupakan salah satu tuntutan kita di dalam kalimah syahadah. Jadi tidak cukup hanya kita mengatakan cinta kepada Rasul, tetapi kita tak nak belajar tentang hadis-hadis Nabi SAW. Ada saja alasan. Kadang-kadang cinta kita itu hanya kita ucap di bibir sahaja, tetapi kita tidak ada usaha membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Moga-moga usaha kita yang sedikit ini, setiap minggu ini, kita diberi rahmat oleh Allah, kita dicampakkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW yang akhirnya kita ini termasuk dalam umat yang layak mendapat syafaat Rasulullah SAW. Apabila kita baca hadis Nabi, sudah tentu kita akan bersalawat kepada Rasul. Maka salawat dan salam kita disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi SAW, dan kita semua layak untuk meminum air telaga Al-Kausar yang ada di padang mahsyar nanti dalam keadaan kepanasan berhimpun di padang mahsyar. Kita akan dapat bertemu dengan Rasulullah dan kita akan dapat minum air Al-Kausar yang kita tidak akan dahaga lagi buat selama-lamanya. Kita masih lagi pada bab Qiyamul Lail. Pada bab nombor berapa yang telah kita sebut pada kelas yang lalu, kita masih lagi bincang tentang Qiyamul Lail. Kenapa kita nak belajar lagi tentang Qiyamul Lail? Ada di kalangan kita yang memang istiqamah dah buat Qiyamul Lail. Tahniah. Cuma kita nak belajar, makin lama kita belajar, sebenarnya niat kita adalah untuk kita memperbaiki amal kita. Mungkin ada di kalangan kita yang jarang buat Qiyamul Lail, tapi selepas dia belajar tentang macam mana Nabi buat Qiyamul Lail, macam mana Nabi menunjukkan betapa pentingnya ibadat solat di malam hari ini, kita berubah menjadi orang yang rajin buat Qiyamul Lail.
Tetapi dalam masa yang sama, kita nak buat qiyamul lail ini macam 100% kita nak tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena ubah. Kita kena ubah kebiasaan yang kita buat. Kita buat seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dia, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tanya pada semua orang, kenapa buat qiyamul lail? Mesti kita kata antara jawapan kita buat qiyamul lail adalah kerana kita nak pahala lah. Itu di antaranya. Betul tak? Okey, kita nak dapat ganjaran. Tuan-tuan dan puan-puan, ganjaran yang paling besar, ganjaran yang banyak tidak ada nilai dia, tuan-tuan dan puan-puan, adalah pada ganjaran ikut Rasul. Ramai orang dia memang nak buat ibadat yang ganjaran dia macam ganjaran buat pahala dapat banyak macam ratus-ratus, ribu-ribu, juta-juta kan. Tetapi ganjaran amal yang banyak itu dia tidak sebanyak ganjaran kalau kita buat ibadat sikit pun, tapi kalau kita buat solid sebiji macam Rasulullah melakukan, ganjaran dia lebih banyak sebenarnya. Ganjaran lebih banyak. Ganjaran ikut Rasul ni, ganjaran dia dalam kalimah syahadah tu, tahu tak? Sebab tu salah satu syarat ikut Rasul ni bukan sekadar ada cinta, tetapi perlu ada ittiba', ikut. Jadi kalau kita sepanjang kita belajar ni, kita nampak macam agak macam memang tak sama macam ibadat yang kita praktis selama ni, maka kita kena lapang dada, buka minda kita kena buat macam yang Nabi buat. Kalau kita buat macam yang Nabi buat, ganjaran dia lebih banyak, ganjaran lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi moga-moga hadis-hadis yang kita baca ni dapat memantapkan lagi ibadat-ibadat yang kita lakukan pada sepanjang malam. Baik, hadis yang ke-11 daripada 30 hadis yang ada di dalam tajuk Qiyamul Lail ini, hadis yang 11 yang kita nak sambung daripada Anas radhiyallahu anhu, yang mana kata Anas radhiyallahu anhu, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas dia cerita dekat kita tentang apa yang Nabi buat. Apabila Anas cerita kepada kita tentang apa yang Nabi buat, maknanya sunnah Nabi lah. Lepas tu kalau kita sebut sunnah Nabi, sunnah ni, apabila kita guna perkataan sunnah, dia mesti kita kena kaitkan dengan Nabi ada cakap atau tidak. Nabi ada buat atau tidak. Nabi ada memperakukan tidak. Sifat akhlak Nabi, sifat fizikal Nabi, itu dia panggil sunnah. Jadi Anas radhiyallahu anhu ni, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni yuftiru minasyahri hatta nadhunnu alla yathumu minhu. Kata Anas, Rasulullah ni dalam sebulan dia biasa berbuka sehingga kami sangka pada bulan tu dia macam tak puasa. Nanti kita akan ulas hadis ni. Kata Anas, kalau dia nampak Nabi berbuka ni, macam mereka beranggapan bahawa Nabi ni memang tidak berpuasa pada bulan tu. Lepas tu Anas kata lagi. Anda kata wa yasumu hatta nadhunnu alla yuftira minhu syai'a. Lepas tu pula dalam sebulan Nabi kalau dia puasa sehingga kami sangka Nabi macam tak pernah berbuka. Macam maknanya Nabi puasa je sebulan penuh. Okey, ini mereka gambarkan macam mana cari Nabi puasa, macam mana cari Nabi berbuka. Lepas tu mereka kata lagi, kalau Nabi solat malam pula, wa kana la tasha'u an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitahu wa la na'iman illa ra'aitahu. Kata Anas, kalau waktu malam pula, kalau kami nak tengok Nabi solat, pasti kami nampak Nabi tu solat. Dan kalau kami nak nampak Nabi itu tidur, pasti kami nampak Nabi itu tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apa makna hadis ini sebenarnya? Hadis ini
sebenar-benarnya kita tengok pada pengajaran. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia berpuasa, kalau dia buat qiyamul, berbeza-beza cara dia. Kita dah jumpa dah hadis ni. Hadis nak menunjukkan sahabat ni, kalau dia nak tengok Nabi tak puasa, dia boleh tahu. Kalau nak tengok Nabi sembahyang, dia boleh tahu. Kalau nak nampak Nabi berbuka, diorang pernah nampak Nabi berbuka. Kalau nak nampak Nabi tidur, mereka nampak Nabi tidur. Maknanya apa? Maknanya, kadang-kadang Nabi buat solat di awal malam. Jadi, hujung malam Nabi tak buat. Tu yang mereka nampak, Nabi ni tak solat malam ke? Yang mereka nampak tu pada diorang tak perasan Nabi buat awal malam. Dia jadi macam tu. Kadang-kadang Nabi buat tengah malam. Kadang-kadang Nabi buat akhir malam. Jadi mereka akan nampak ada masa Nabi dia tak solat ke? Tapi sebenarnya Nabi dah solat pada awal malam. Jelas tak? Kan? Lepas tu, mereka nampak Nabi buat solat hujung malam, mungkin mereka ingat, Nabi ni dia tak tidur ke? Begitu. Begitu juga ibadat puasa. Kadang-kadang Nabi puasa sunat awal bulan, kadang-kadang tengah bulan, dan kadang-kadang akhir bulan. Okey. Maknanya sebenarnya, nanti kita akan baca hadis lain, sebenarnya Nabi ni, kalau dia buat solat malam, sebenarnya dia ada juga tidur. Maknanya sahabat ni kalau nampak Nabi tidur betul-betul. Macam Nabi ni dia tak solat malam ke? Macam sahabat sebut tadi. Kemudian Nabi ni kalau dia puasa, nanti kita akan baca hadis lain, sebenarnya Nabi tak pernah puasa penuh. 1 bulan. Kecuali Ramadan lah. Tapi kenapa ada orang kita dia puasa penuh 3 bulan? Syakban puasa penuh, Rejab puasa penuh, Syakban puasa penuh, Ramadan puasa penuh. Dia ikut siapa sebenarnya? Nanti kita akan baca hadis berikutnya yang bagi tahu bahawa Nabi memang tak pernah puasa penuh. Sunat. Kah dia tadi bagi tahu? Ada masa Nabi nampak Nabi berbuka, ada masa Nabi nampak Nabi berpuasa. Okey, kita akan baca di berikutnya, kita akan nampak nanti bukti bahawa sebenarnya siapa yang betul-betul nak ikut sunnah Nabi, dia tidak boleh puasa penuh 1 bulan. Tapi kan kadang-kadang kita tengok kan, orang Melayu ni Rejab, dia nak pergi Ramadan kan, 3 bulan. Ramadan tu memang nak puasa penuh. Tapi Rejab dengan Syakban, 2 bulan puasa penuh termasuk Ramadan. Sebenarnya ikut sunnah siapa? Nanti kita akan belajar. Memang puasa ni dituntut, puasa sunat. Tapi cara puasa tu ikut siapa? Ni yang kita kena belajar. Lepas tu kita kena berubah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena berubah. Kita kena tambah baik hidup kita. Sebab tu kita kena belajar. Orang tak belajar saja yang buatlah ikut nak buat macam mana. Tapi sebab kita belajar, so kita kena berubah. Okey. Kemudian pengajaran kita belajar, Nabi ni daripada hadis tadi disunahkan berpuasa pada setiap bulan. Cuma setiap bulan tu tiap-tiap hari ke? Kalau kita baca hadis tadi tu kita nampak Nabi pernah berbuka pada 1 bulan. Maksudnya dalam bulan tu Nabi pernah berbuka. Maknanya Nabi ada masa dia tak puasa. 1 bulan. Kita lepas hadis kita akan jumpa lebih terang lagi bahawa Nabi tak pernah puasa 1 bulan yang penuh. Kecuali Ramadan lah. Ramadan. Tapi setiap bulan ada. Tapi setiap bulan tu bukanlah setiap hari. Okey. Kita baca lagi yang ketiga. Puasa sunat mutlak tidak tertentu waktunya selain daripada waktu yang dilarang berpuasa. Maksudnya, ada orang berpuasa, dia puasa je sunat. Dia bukan kerana hari Isnin, bukanlah kerana hari Khamis, bukan kerana 3 hari. Boleh berpuasa. Kecuali pada hari-hari yang dilarang berpuasa. Untuk mantapkan tajuk puasa ni, kita kena buka bab yang khas tentang puasa sunat. Tapi kita dapat belajar, Nabi tidak ada juga dalam tempoh hari dalam sebulan tu, Nabi tak berpuasa. Kemudian, pengajaran dia, Rasulullah SAW belum pernah berpuasa selama 1 tahun penuh dan tidak pula pernah melakukan ibadat malam semalaman penuh. Maknanya kalau ada orang tak tidur, kalau buat qiyamul lail tu, kan, dia telah bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah juga dia tidur. Dia buat qiyamul lail juga, tapi dia juga tidur. Rasulullah berpuasa juga dalam sebulan.
Sebulan tu dia ada berpuasa. Tapi dia juga ada berbuka. Maknanya Nabi tak pernah dia puasa penuh setahun. Maknanya Ramadan tu pasti. Maknanya bukanlah Syawal penuh. Kecuali lah waktu jadian tu kita faham lah kan. Kemudian kita belajar lagi. Sesiapa yang yakin dapat bangun di akhir malam, maka dianjurkan baginya mengakhirkan salat witir pada akhir malam lah. Ini kita dah belajar. Nanti kita mantapkan tentang rakaat witir. Kita akan bagi nota tambahan. Okay, kita pergi hadis yang kedua. Kita pergi pada hadis yang kedua, kita akan belajar nanti insya-Allah. Jadi kita akan jumpa jawapan Nabi tak pernah puasa penuh. Nanti kita akan jumpa lagi jawapan dia pada hadis yang berikutnya. Okey, kita baca dulu hadis nombor 12. Kita nak tengok tentang hadis 12 ni kita dapat belajar tentang macam mana cara Nabi dia solat, cara dia panjangkan rakaat dia. Tapi untuk supaya kita tak tertinggal tentang puasa penuh tadi kan, saya nak kita terus pergi hadis ni. Nanti saya akan sambung balik. Kita patah balik ni. Saya nak pergi pada hadis Nabi Daud. Sekejap ni. Sekejap. Nanti saya patah balik pada hadis atas ya. Saya nak pergi kepada puasa tadi. Mungkin ada orang tak setuju. Tak boleh ke puasa penuh? Rejab penuh, Sya'ban penuh. Kan? Lepas tu sebulan Ramadan tu ialah pastilah. Tapi Rejab dengan Sya'ban, kalau buat 2 bulan penuh tu boleh tak? Memang kita dituntut puasa pada Rejab kan, Sya'ban kan? Okey, kita tengok hadis ni. Hadis nombor 18 ni. Ini jawapan dia. Kalau orang jawab, kalau orang tanya, kita bagi jawapan hadis ni. Hadis ni lebih nampak lah. Lebih jelas. Okey, kita pergi hadis nombor 18 dulu. Nanti kita akan patah balik hadis 12, 13, sebagainya. Okey, kalau kita baca hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia kata begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu thiyami ila Allah siyamu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Macam Nabi Daud berpuasa. Tengok perkataan. Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud. Nabi-nabi dulu semua puasa. Termasuklah Nabi Daud. Tapi cara puasa Nabi Daud ni Allah sangat suka. Kenapa? Kana yathumu yauman wa yuftiru yauma. Baginda alaihi salam berpuasa sehari dan buka sehari. Maknanya Nabi Daud puasa 30 hari ke? Zaman Nabi Daud dia puasa 30 hari ke? Penuh? Tak. Nabi Daud dia puasa sehari, dia buka sehari. Kecuali pada puasa yang Allah larang lah. Kan? Contoh, ada orang puasa Isnin, Selasa dia buka. Rabu dia puasa, Khamis dia berbuka. Kalau dia buat cara macam tu, dia bolehlah pergi Jumaat puasa, Sabtu berbuka. Ahad, macam tu. Nabi itu cara Nabi Daud dia buat. Dan dia berpuasa. Nabi kata, puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Daud. Macam dia buat, sehari buka, sehari puasa. Maknanya dia puasa penuh tak? Dalam sebulan. Selain pada bulan Ramadan, kalau kita tahu zaman dulu, Wallahu a'lam puasa Ramadan macam mana. Tapi tak. Bukan penuh pun. Bahkan Nabi kata, salat yang paling disukai oleh Allah adalah salat Nabi Daud. Salat malam Nabi Daud. Macam mana Nabi Daud buat? Mula-mula dia tidur. Dekat Nabi kata, kana yanamu nisfal laili. Mula-mula dia tidur sampai separuh malam. Dia tidur sampai separuh malam. Lepas tu dia bangun terus. Dia bangun wa yaqumu thuluthahu. Mula dia tidur sampai separuh malam. Lepas tu dia bangun, maknanya tinggal lagi separuh malam kan? Maksudnya kalau kita bahagi jam. Contohnya kita bahagilah solat malam adalah 9 jam ataupun adalah 9 jam contoh. Kan dia tidur separuh, lepas tu separuh tu dia bangun. Dia buat solat malam, tapi tak separuh juga tu. Hujung sikit 1/3 malam dia tu kemudian separuh malam, lalu dia bangun pada 1/3 malamnya dan kemudian dia tidur pada 1/6 malamnya. Lepas tu dia tidur balik. Dia tidur balik tu maksudnya mula dia tidur, lepas tu dia bangun, lepas tu dia sedikit 1/3, 1/6 saja dia gunakan untuk tidur sekejap. Dia tidur balik untuk dia tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada hadis ni tuan-tuan kita pun nampak kan.
Maknanya orang sunnah Nabi betul-betul nak jadi umat Nabi Muhammad ni, maka puasanya kenalah tiru macam puasa Daud. Sebab Nabi memberikan periktirafan, maknanya sunnah Nabi juga ni. Lepas tu pula, kalau solat malam, boleh buat macam Nabi Daud. Bahkan kita akan belajar nanti, macam Nabi sendiri pun macam tu dia buat. Dia akan tidur sekejap, dia akan baring sebelum dia sembahyang subuh. Nanti kita akan belajar, lepas ni kita akan belajar. InsyaAllah kita akan belajar. Macam sebab sebelum ni, kita mungkin tidur, bangun, lepas tu kita tak tidur dah. Kita tak baring dah. Sebenarnya sunnah yang kita akan belajar, Nabi suruh kita berbaring sekejap sebelum nak solat subuh tu. Sekejap je. Nanti kita akan jumpa hadis tu. Okay, dah dapat jawapan yang rupa-rupanya mana ada puasa penuh pun dalam sunnah Rasulullah SAW. Puasa sunat. Tak ada pun. Jadi kita kena ubahlah. Dia bukan, saya nak puasa Ustaz, salah. Dia bukan masalah salah puasa tu. Tapi puasa tu kan ibadat. Maka ibadat, nak buat pahala, ibadat nak dekatkan diri dengan Allah, kita tak boleh buat suka-suka. Kita kena ada rujukan dia. Kita kena ada contohnya. Maka contoh dan rujukannya itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah betul kita ni solid umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tuan-tuan ikut pengajian ni, tuan-tuan dah dapat belajar. Belajar dulu, faham dulu, amal. Jangan kita ikut je orang buat. Tapi kalau kita dah buat dulu, lepas tu kita dah belajar, so kalau kita jumpa yang macam agak lari sikit, ataupun memang lari banyak, tak ikut macam Nabi buat, maka kita ubah. Ubah dia. Walaupun dia tak sama ataupun agak berbeza dengan orang sekeliling kita buat, kita bukan nak ikut orang. Tapi kita nak ikut Nabi SAW. Orang yang kawan-kawan kita tu, dia tak boleh bagi syafaat pun pada kita nanti. Kan? Dia tak sebesar syafaat Rasulullah. Maka kita nak ubah sikit. Mungkin kita dah masuk pada peringkat kita betul-betul jadi sunnah Nabi. Kita belajar hadis Nabi ni. Belajar di Nabi. So kita cuba kita baiki sikit ya. So siapa yang dah biasa puasa Rejab sebulan, puasa Syakban sebulan, ubah. Jangan puasa penuh. Sebab itu bukan tak pernah dilakukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak tu ada, tapi tidak penuh. Hadis ni pun memberi maklumat kepada kita. Jadi kita kena berubah sikit ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita patah balik kepada solat malam. Kita belajar ni sebab kita nak tiru Nabi. Macam mana Nabi buat ibadat malam dia. Belajar dan ikut kemampuan kita. Okey, kita ada peluang belajar, kita ada peluang ada masa, maka kita ni dah sampai kepada peringkat kena beramal berdasarkan ilmu. Kalau kita ada peluang belajar, ada kemampuan, ada masa, ada wang ringgit, tapi kalau kita buat ibadat ikut-ikut orang, kita boleh terjatuh kepada perbuatan orang-orang Nasrani yang Allah panggil dalam surah Al-Fatihah ad-dhalin. Orang-orang yang sesat. Sesat kenapa? Kerana mereka mengikut cara orang-orang dahulu. Dia ikut je. Jadi kita tak nak macam tu. Kita kena ubah. Nanti Allah akan tanya nanti di akhirat dekat kita. Kalau kita buat benda yang salah ikut orang, kan, bertentangan dengan sunnah Nabi, kita nak jawab apa nanti dengan Allah? Saya tak tahu pun ya Allah, saya tak tahu pun. Sedangkan kita ada peluang, kita ada ruang untuk kita belajar. Saya pun macam tuan-tuan juga, tuan-tuan dan perempuan juga. Iya. Lepas masuk universiti belajar, baru saya tahu Allah banyak yang bertentangan. Baca doanya lah, solatnya lah, ibadat. Tapi kita belajar, kita berubah ya. Kita buat sedikit-sedikit. Buat sedikit, tapi ikut sunnah Nabi yang sama, dia lebih baik daripada buat banyak, tapi bertentangan dengan sunnah Nabi. Okey, kita patah balik pada hadis nombor 12. Okey, hadis nombor 12. Kita tengok, kita belajar macam mana Nabi ni, ya Allah, dia buat ibadat ni macam mana kesungguhan dia. Jadi kita nak buktikanlah, nak cuba nak ikut Nabi dengan kadar yang mampulah. Kita tengok apa kata Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha dia kata,
Kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buat solat 11 rakaat. Hadis ni hadis ni menjadi dalil kalau orang nak berhujah kan, dia nak berhujah kata, kan kita selalu dengar masuk Ramadannya tentu ada orang bergaduh. 11 rakaat tak, 11 rakaat je sembahyang tarawih ni. Ada orang kata tak, boleh buat 23 kan, kadang kita dengar kan. Gaduh, kadang AJK dengan AJK bergaduh. Ada kata tak, kita kena buat 11 je macam Nabi buat. Ada kata kena buat 23 macam Nabi buat. Nanti kita akan cari. Kenapa boleh ada pendapat macam tu? Tu yang dekat Mekah buat sampai 23 rakaat tu. Dia tak ikut Nabi ke? Nanti kita akan belajar, kita akan dapat dua-dua tu betul sebenarnya. Okey, betul macam mana betul? Okey. Pertama, tuan-tuan ingat tak hadis kita baca yang minggu lepas? Ingat tak hadis minggu lepas tu? Ni, hadis ni. Macam hadis nombor 10 ni dengan hadis 9 dengan hadis 10 ni, inilah dalil yang buat 23 rakaat. Faham tak 23 rakaat? Kan, kalau kita cari hadis 23 rakaat, memang tak jumpa. Tak ada hadis 23 rakaat. Kan, kalau contohnya orang ada tempat Sungai Majid buat 23 rakaat kan. Orang buat tarawih 23 rakaat tu. Contoh kan. Kalau ikut hadis, memang tak ada pun Nabi buat 23. Tak ada hadis pun kata Nabi buat 23. Tapi kenapa ada 23? Okey. Sebenarnya, kalau kita belajar, hadis 9 dengan hadis ke-10 ni lah dalil yang para ulama kata buat semayang malam ni dia boleh banyak rakaat, tak ada limit. Sebab, ingat tak minggu lepas kita dah terangkan? Macam hadis 9 ni kan nampak tak? Nabi kata apa? Nabi kata salat malam itu 2 rakaat. Nampak tak Nabi kata? Nabi kata sembahyang malam 2 rakaat. Seolah-olahnya hadis dia bagi tahu kita sembahyanglah, larat buat 2 rakaat lagi. Larat lagi buat 2 lagi. Larat lagi buat 2 lagi. Nabi tak cakap sehingga berapa, betul tak? Cuma Nabi kata kalau kau bimbang subuh dah nak masuk, engkau buat 1 witir. Kalau kita faham hadis ni seolah-olah Nabi bagi kebebasan kan. Hadis ni dia umum. Buatlah 2. Tapi Nabi tak cakap, okey limit dia 30 rakaat saja. Tak ada pun. Maknanya Nabi kata, solat malam buat 2 rakaat, 1 salam. Buat lagi 2 rakaat, 1 salam. Buatlah. Soalannya Nabi kata, buatlah lagi. Sampailah nak masuk subuh, engkau buat witir. Hadis 9 dengan hadis 10 inilah menjadi dalil para ulama yang mengatakan solat malam ni tidak ada limit berapa rakaat dia. Dapat tak? Jadi janganlah kita cepat-cepat nak hukum orang ataupun kita jadi orang yang keras dalam memberikan pendapat. Okey, maknanya orang yang buat banyak rakaat ni sebenarnya ikut hadis tadi, Nabi tak beri limit dia. Okey, dah boleh faham kat situ satu. Okey, kita sambung lagi hadis tadi. Kalau kita baca hadis nombor 12 ni pula, lain pula. Sebab kita semua ni nak ikut Nabi, betul tak? Kita semua nak ikut Nabi SAW. Tapi baca hadis 12 ni pula, lain pula. Lain macam mana? Tengok Aisyah kata apa. Aisyah kata, kita baca terjemahannya. Dia kata sesungguhnya Rasulullah SAW mengerjakan salat 11 rakaat. Kalau ikut hadis ni 11 rakaat je Nabi buat. Aisyah kata. Okey, kalau kita baca hadis ni 11 je. Tak pernah jumpa hadis Aisyah kata sampai 23, sampai lebih banyak. Tak ada. Aisyah kata 11. Okey. Tak apa. Ni kita ambil dalil ni. Inilah dalil yang satu pihak lagi kata sembahyang malam tak boleh lebih 11. Inilah hadis dia. Tapi satu pihak kata lagi, no, tak ada limit. Boleh buat sampai 23 pun. Boleh buat sampai 20 rakaat, 3 witir kan. Hadis mana? Hadis 9 dan 10. Jadi kalau dah faham, janganlah gaduh. Janganlah sampai menuduh orang ni buat bid'ah, tu pula buat bid'ah. Kan bergaduh, berpecah belah, AJK bergaduh, satu masjid surau berpecah belah, putus silaturahim, bagi salam tak nak jawab dah. Jangan. Berlapang dada. Siapa nak buat 23, dia boleh guna hadis yang 9 dan 10 tetapi limit. Siapa yang nak buat 11, boleh juga macam hadis nombor 12. Aisyah kata apa?
Lepas tu, tengok. Aisyah bagi tahu macam mana Nabi buat 11. Kalau betul-betul buat macam 11 ni, Aisyah kata macam mana? Aisyah kata Nabi SAW, dia sujud lama pada solat itu, dia cerita macam mana Nabi sujud. Okay, dalam 11 rakaat tu Nabi sujud macam mana? Anggaran lamanya adalah sama dengan salah seorang di antara kamu membaca 50 ayat sebelum dia mengangkat kepalanya. Maknanya kalau kita baca 50 ayat, macam itulah lamanya Nabi sujud dengan kadar orang baca Quran 50 ayat. Baru Nabi angkat kepala dia. Setelah itu, baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat sebelum salat fardu subuh. Okey, kena faham pula hadis ni. Lepas Nabi dah 11 rakaat dia sembahyang malam, tapi lama dia sujud tu dengan kadar 50 ayat orang baca. Okey, dah selesai tata solat malam. Tiba-tiba lepas tu lagi Aisyah cerita pada kita, dekat rumah Nabi tu, Nabi akan sembahyang lagi 2 rakaat. 2 rakaat tu sebenarnya 2 rakaat sunat sebelum fardu subuh. Okey, fardu subuh. Kemudian Nabi buat apa? Lepas tu Nabi baring secara mengiring pada lambung kanan sampailah muazzin menyeru untuk mengerjakan salat subuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maknanya apa? Maksud dia, faham dia baik-baik. Maknanya kan, Aisyah kata waktu dia duduk dengan Nabi, dia hidup dengan Nabi dekat rumah Nabi, dia nampak Nabi buat 11 rakaat. Tapi lama Nabi sujud. Okey, nanti kita akan belajar macam mana Nabi berdiri pula. Ni kita tengok sujud dulu. Lepas habis 11 rakaat tu, Nabi sembahyang lagi 2 rakaat, sembahyang solat sunat sebelum subuh. Jadi belum lagi nak iqamah. Maknanya azan subuh saja, lepas tu Nabi sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi sebelum iqamat tu kan panjang lagi, sebelum iqamat kan. Maka Nabi akan berehat dulu. Sekejap. Summa yattaji' ala siqil aiman. Dia akan baring sekejap. Sunnah Nabi kan baring lambung kanan kan. Dia baring mengiring sekejap. Sampailah Bilal muazzin lah. Nama tu panggil muazzin, tukang azan. Dia nak iqamat. Faham tak iqamat? Maknanya kalau di masjid kan atau di surau, kadang-kadang dia ada jam kan. Dia bagi tahu, okey. Ada gap antara azan dengan iqamat. Kadang-kadang subuh ni kena tengok jugalah, kerja tak kerja itu kita masuk bab lain. Contoh, ada setengah tempat dia bagi tahu, okey, kita boleh buat sembahyang sunat sebelum subuh, gap dia ada lebih kurang 15 minit lah kadang-kadang ataupun 10 minit. Maka 10 minit itulah Nabi tidur. Nabi baring sekejap. Sampailah muazzin kata dia nak panggil Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, maka muazzin tu dia akan beritahu pada Nabi, ni kita nak solat lah. Sebab Nabi imam kan, dia bagi tahu. Baru Nabi bangun. Dah faham tak hadis ni? Bayangkan, kita seolah-olah dapat melihat macam mana ibadat malam Nabi, macam mana ibadat Nabi sebelum dia sembahyang fardu subuh. Aisyah yang cerita pada kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan ya, siapa belajar hadis, dia banyak belajar hadis, dia lebih banyak tahu macam mana sejarah hidup Nabi, macam mana ibadat Nabi. Sebab tu salah satu sebab kenapa Nabi SAW dia ramai isteri dia, kenapa tahu? Antara sebab hikmah dia adalah untuk beritahu kepada kita semua, tidak ada yang kita tak tahu tentang apa Nabi buat. Sebab apa? Sebab semua yang Nabi buat diceritakan oleh isteri-isteri dia. Sampai macam mana Nabi mandi pun isteri dia cerita. Tengok. Maknanya apa? Maknanya Nabi ni Allah jadikan hidup dia adalah sebagai uswatun hasanah untuk kita tiru dia. Jadi untuk pastikan orang boleh tiru Nabi, maka Nabi ni akan ada penyampai yang akan cerita apa Nabi buat. Jadi kalau duduk dalam rumah, maka orang yang boleh sampaikan apa Nabi buat dalam rumah, antaranya adalah isteri dia.
Antara lain Nabi punya khadam-khadam Nabi. Macam Anas. Contoh. Tapi kalau waktu di luar rumah, yang isteri Nabi tak ikut Nabi keluar rumah, maka yang akan menyampaikan apa yang pernah Nabi buat adalah sahabat-sahabat. Nampak tak tuan-tuan? Kenapa hidup Nabi ni kita tahu saja. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar sunnah Nabi, daripada Nabi tidur sampai Nabi bangun, semua ada cerita pasal Nabi SAW. Jadi kita nak hidup ikut sunnah Nabi, maka buat apa macam mana Nabi buat. Okey, daripada hadis ni apa pengajaran kita dapat belajar? Nombor satu, kita disunahkan memanjang sujud pada solat malam. Ini kita dapat belajar pada ni, kita panjangkan sujud itu memang digalakkan lama pada solat malam. Kalau kita baca pada dia punya gap berapa lama, Aisyah kata macam 50 ayat dibaca. Kalau kita baca ayat dalam surah Al-Baqarah ni, 50 ayat ni dia dah makan berapa surat ni? Panjang juga. Lama dia sujud. Ya. Sebab tu kalau solat malam jangan terkejar-kejar. Jangan terkejar-kejar, sian orang kita. Nanti kita akan belajar buat tarawih. Habis kita akan belajar buat tarawih. Kita nak baiki cara tarawih orang Melayu buat dengan Nabi buat. Bukan kita kata salah, tak. Kita nak baiki. Janganlah terkejar-kejar. Sampaikan sayangnya lah. Sujud. Nabi sujud lama. Macam solat malam. Dia doa, dia bertasbih, dia baca. Nanti kita akan masuk pada kelebihan sujud lah. Dah faham Lepas tu sunnah Nabi SAW juga adalah memelihara 2 rakaat solat sunat sebelum fardu subuh. Ini dia kita sedia maklum lah ya. 2 rakaat sebelum sembahyang subuh Nabi selalu buat. Aisyah cerita pada Nabi. Sebab tu dalam banyak-banyak solat rawatib dalam solat rawatib yang 12 rakaat yang Nabi memang tak tinggal adalah sembahyang sunat sebelum subuh. Sama ada dia musafir ke tak musafir. Kenapa? Kalau kita belajar sunnah Nabi SAW, kalau dia musafir, dia akan tinggalkan sembahyang sunat rawatib. Melainkan witir dengan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi rawatib dia ditinggalkan. Itu kita belajar pasal rawatib tu. Tapi sebab dia masuk hari pasal rawatib, kita masuk subuh. Yang ketiga, boleh berbaring sekejap setelah mengerjakan 2 rakaat solat sunat malam sebelum solat fardu subuh. Cuma jangan tertidur cukup lah. Tapi kalau kita nak ikut sunnah Nabi, macam kita sembahyang malam kan. Lepas kita sembahyang malam, kita nak tidur buat macam Nabi baring, kita pesan pada orang yang tak tidur tu. Pesan dekat anak kita ke, pesan dekat pasangan kita ke, saya nak baring sekejap ni. Nanti jangan lupa gerakkan saya. Cuma kita susah nak praktis sunnah Nabi macam berbaring sekejap ni sebab kita punya gap ke iqamat tu cepat. Kan baru nak baring dah iqamat kan. Itu dia masuk fiqh lain. Tapi kalau macam contoh kalau rumah kita dekat kan, kalau rumah kita dekat dengan surau dengan masjid, kalau kita nak praktikkan orang lelaki kan, dia boleh tidur sekejap. Pas main sunat sekejap, boleh tidur sekejap. Dekat iqamat baru dia kejar. Tapi setengah masjid dia tak bagi tidur. Itulah yang kadang-kadang susah nak praktiklah sunnah Nabi ni. Tapi kita boleh buat. Kalau kita ada waktu kita buat. Muadzin iaitu orang yang tukang azan memberitahu imam ketika hendak melakukan iqamat. Macam kita baca hadis tadi, bagi tahu, ya Rasulullah, kita nak iqamat dah ni. Maka Rasulullah bangunlah. Dia bangun, dia masuk ke masjid. Sebab Nabi dia buat solat sunat semua kat rumah. Dia buat solat sunat semua dekat rumah. Sebab itu kita boleh tak buat solat sunat jemaah? Boleh. Nanti kita baca hadis nanti. Nanti kita belajar juga hadis. Tapi tidak dibuat selalulah. Macam ada orang tanya, Ustaz, boleh tak kita buat solat qiyamul lail berjamaah? Jawapannya boleh. Memang pernah Nabi buat berjamaah. Nanti kita belajar hadis. Hadis itu kita akan belajar nanti. Cuma kalau kita baca hadis ni, waktu ni Nabi duduk di rumah. Dia buat solat malam di rumah 11 rakaat. Lepas tu Nabi buat apa? Nabi sembahyang sunat sebelum subuh di rumah dia. Lepas tu baru dia keluar ke Masjid Nabawi tu. Dan kita masih ingat, kita belajar hadis pasal witir tu, masih ingat lagi tak? Yang Aisyah tidur berbaring depan-depan, yang Nabi tolak. Nabi tolak. Kan? Dekat situ. Jadi maknanya sembahyang di rumah. Sebab tu kalau nak dapat pahala the best pahala solat sunat, afdal buat di rumah. Buat di rumah, nak buat berjamaah boleh. Tapi dia di rumah kerana dia tidak buat secara terbuka. Tapi apa yang masyarakat kita duk buat ni, berjamaah ni, yang ini
ada Nabi pernah buat, nanti kita akan baca hadis, cuma tidak dijadikan sebagai benda yang biasalah. Lepas tu elok sunahnya tinggal juga. Contoh kalau kita buat 2 minggu, 1 minggu tu kita buat sendiri. Balik. Supaya ibadat kita ni dia jadi, kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Okey? Kita kena didik masyarakat kita. Kalau tanya, kenapa kita tak buat sembahyang yang mulai 1 minggu? Kita kata, Nabi pun dia ada masa dia buat sendiri, banyak dia buat sendiri. Jadi 1 minggu ni kita buat sendiri-sendirilah. Sebab kita nak ikut sunnah Nabi. Tapi jemaah boleh tak? Nanti kita baca hadis jemaah. Jadi kita kena pandai dalam kita mendidik masyarakat kita, dalam masa sama kita nak bawa masyarakat kita ibadat macam mana Nabi SAW melakukan ibadat. Baik, kita pergi kepada hadis yang ke-13. Hadis 13 ni lah menjadi dalil juga kepada satu pihak yang dia nak buat rakaat tu banyak, tak nak buat 11, nak buat sampai 23. Ni juga dalil dia. Tuan-tuan ingat saya kata dalil ni supaya nanti kalau tuan-tuan duduk dalam grup WhatsApp, tuan-tuan dalam grup jemaah masjid, AJK surau, jadi kalau timbul isu-isu ini, kita boleh jawab. Kita boleh jadi orang tengah yang nak menyelesaikan perbalahan ini. Kadang-kadang timbul 23 ke, nak buat 11 ke. Kita kata orang yang buat 11 itu juga memang ada hadis Nabi. Betul dia buat. Orang nak buat 23, dia boleh buat 23 terserah, kerana hadis 9 dan 10 tadi, hadis itu tidak ada limit. Macam tu. Jadi kita jadi orang yang tak bergaduh lah. Awak nak pegang 11, boleh. Nak bertiga pun boleh. Jadi jangan saling macam menyalahkan antara satu sama lain. So hadis 13 ni, dia jadi dalil kepada pihak yang dia nak buat 23 juga. Sebab apa? Okay, kita baca hadis ni. Macam mana boleh jadi macam tu? Kita baca hadis dulu. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, "Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan." Dia kata tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah rakaat pada bulan Ramadan. Okey, dan tidak juga rakaat pada selain Ramadan melebihi 11 rakaat. Hadis ni lah jadi dalil pihak yang kata sembahyang tarawih ataupun sembahyang qiyamul lail 11 rakaat. Aisyah cakap terterang tu, tak lebih pada 11 rakaat. Ramadan ke tak Ramadan. Yang ni dalil dia. Jadi kita kata betul. Awak yang kata 11 rakaat pun sunnah Nabi. Orang yang buat 23 ni pun sunnah Nabi. Macam mana sunnah dia? Kejap lagi kita akan tengok dia mereka faham sunnah Nabi tu macam mana. Tadi kita sebut dalil yang hadis 9 dan 10. Okey, lepas tu Aisyah cerita, Nabi buat 11 ni macam mana? Tengok yang ini Aisyah cerita dari sudut kuantiti Nabi buat rakaat malam macam mana, dan Aisyah nak cerita kualiti 11 tu. Jadi Aisyah kata, baginda SAW melakukan solat 4 rakaat. Okey, tolong ambil perhatian. 4 rakaat ni bukan bermakna Nabi sambung satu salam. Jangan sangat salah faham macam tu. Sebab solat Nabi yang paling terbaik memang, ingat tak hadis 9-10? Tolong catat. Hadis 9-10 jawapan paling afdal solat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat satu salam. Itu kena pegang macam tu. Sebab itu memang itu yang Nabi buat. Tapi boleh tak buat 4 rakaat salam? Jawapannya memang boleh. Memang jawapannya memang boleh. Nanti kita akan belajar pada solat witir. Macam ni Nabi buat satu salam. Dan kalau kita baca hadis ni, memang Nabi buat 4 rakaat. Cuma jangan faham 4 rakaat di sini satu salam. Aisyah nak cerita, kalau waktu Nabi buat 4 rakaat pertama ni, Aisyah kata apa? Engkau jangan tanya tentang bagusnya 4 rakaat tu dan panjangnya salat 4 rakaat tu. Terjelas tak maksud dia? Maksudnya Aisyah mula-mula cerita kuantiti kan, Nabi buat 11. Nabi tak pernah lebih pada 11. Tapi Aisyah kata, kau kalau nak tengok 11 rakaat Nabi ni, dia Aisyah kata apa? Kalau kau tengok 4 rakaat Nabi saja yang pertama, dia punya panjang dia, cara dia semayang dengan fokus, dengan khusyuk, kualiti Nabi baca, Nabi buat tu, Aisyah kata kau jangan tanyalah tentang bagus dan panjangnya. Lepas tu Aisyah cerita lagi. Kan ingat tak Aisyah kata tadi kan Nabi buat
11 kan? Tapi Aisyah baru cerita yang 4 pertama. Patut Aisyah sambung lagi. Aisyah kata kemudian Nabi SAW melakukan solat 4 rakaat lagi. Maknanya Nabi sambung lagi jadi yang keempat pula, yang berikutnya. Maknanya yang nak ke 8 rakaat berikutnya, Aisyah kata apa? Kau jangan tanya tentang bagus dan panjangnya solat tersebut. Okey. Lepas tu Aisyah sambung lagi yang 3 rakaat kan Nabi buat 11. Jadi tinggal 3 lagi. Lepas tu Nabi buat solat 3 rakaat. Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau adakah engkau mahu tidur sebelum engkau berwitir?" Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aisyah, sesungguhnya walaupun mataku tertutup tidur, tetapi hatiku tidak tidur." Maknanya seolah-olah Aisyah dia nampak macam Nabi ni tak buat witir. Sebenarnya tak. Kita baca hadis sebenarnya Nabi ada buat witir. Okey. Kita kena belajar pasal witir tu. Tapi kalau kita tengok hadis dulu, ambil satu hadis nanti kita akan combine dia. Kita belajar. Okey, kalau tengok pada hadis ni, kita dapat maklumat apa? Tak lebih 10 rakaat. Okey. Cuma waktu Nabi buat 10 rakaat ni, dia punya panjang tu, maknanya 11 Nabi buat tu lama. Walaupun Nabi buat 11, dia buat lama. Nampak tak? Jadi, kalau orang yang pilih dia nak buat 11 rakaat, kan, dia kena buat lama lah sebab Nabi ni dia buat lama. Okey, kita ambil dulu maklumat ni. Nabi buat lama, panjang. Nanti kita akan belajar macam mana panjang Nabi. Nanti kita akan belajar lepas ni. Maknanya lama Nabi buat. 4 rakaat dia, Aisyah kata, "Ui, kalau kau nak tiru Nabi buat, jangan. Dia punya lama, dia panjang dia tu." Lepas tu buat lagi 4, panjang Nabi baca. Lama. Lepas tu dia buat 3 rakaat. Okey, hadis ni kita dapat belajar apa? Pertama, kalau tuan-tuan nampak nombor 5 kan, sebenarnya bukan nombor 5, nombor 1. Cuma dalam komputer kadang-kadang dia terambil numbering yang sebelum ni. Okey, tengok nombor 1 apa? Bilangan rakaat solat malam Rasulullah sama rakaat dia sepanjang tahun, bulan Ramadan ke tak bulan Ramadan adalah tidak lebih 10 rakaat. Okey. Ini pendapat yang kata 10 rakaat tadi. Okey, lepas tu yang berikutnya disunahkan berdiri lama pada solat malam. Hadis ni pula kata Nabi berdiri lama. Kalau baca hadis tadi, hadis nombor 12, Nabi sujud lama. Tiba-tiba hadis nombor 13 ni pula, Nabi panjang berdirinya lama. Ini yang jadi khilaf. Ini yang menjadi khilaf para ulama dalam menentukan. Ulama bincang tau. Kita nak ikut sunnah Nabi, kita nak sujud lama ke kita nak berdiri lama? Para ulama gunakan 2 hadis ni juga untuk jadi dalil. Orang dulu mereka berbeza pendapat. Berbeza bukan kerana emosi semata-mata. Tapi mereka berbeza pendapat kerana ada dalil. Jadi mereka tak bergaduh. Macam kita berbeza pendapat tapi tak tahu pegang pendapat apa. Jadi tak nak macam tu. Berbeza pendapat tapi ada dalil dia. Okey, kemudian para ulama kata yang ketiga, makruh tidur sebelum salat witir berdasarkan pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha tentang perkara tersebut. Akan tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan jawapan kepadanya bahawa yang Nabi buat tu tak sama seperti orang lain melakukannya. Okey, kemudian kita tengok yang berikutnya. Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nampak macam Nabi tidur. Sebenarnya Nabi tak tidur. Nabi tak tidur pun sebenarnya. Hati Nabi tidak tidur walaupun mata dia tidur. Macam itulah nabi-nabi yang lain. Begini tuan-tuan. Tuan-tuan catat tuan-tuan catat. Kalaulah orang tanya kan, maksudnya kalau kita nak tahu apa perbezaan orang biasa dengan Nabi. Okey, nak tahu perbezaannya, salah satu daripada perbezaan orang biasa dengan Nabi, ada beberapa perbezaan. Perbezaan pertama, Nabi-Nabi ni walaupun matanya seperti tertutup, tetapi hati mereka ini hidup. Hidup ni maksudnya, hati mereka tak tidur. Kita kalau tidur, memang tidur terus lah. Mata pun tutup, hati pun tertidur lah. Tapi para Nabi tak. Memang para Nabi ni, beza dia dengan orang biasa, hati mereka tidak tertidur. Hati mereka sentiasa ingat Allah. Macam kita ni, kita tidur. Dua tidur lah kan. Itu beza pertama. Itu sebab tu ada perbezaan. Yang kedua tuan-tuan tulis.
Yang kedua, perbezaan Nabi dengan orang biasa ni, para Nabi, kalau dia nak meninggal, mereka diberi pilihan terlebih dahulu. Kalau kita tak ada. Kalau kita sampai waktu, tarikh pukul berapa, kita terus mati. Tidak ada deal. Tapi kalau para Nabi tak. Para Nabi dan para Rasul, mereka kalau sampai pada waktunya, mereka diberi pilihan. Nak mati ke, nak panjang umur lagi ke, nak meninggal. Itu perbezaan kedua. Perbezaan yang ketiga, kita dengan para Nabi ini bezanya pada apa? Bezanya pada mimpi. Mimpi, kita kalau mimpi banyak sangat yang doahnya. Maknanya kita ni kalau 100 kali kita mimpi, 99 tu mimpi merapu aja. Tapi kalau mimpi Nabi alaihi wassalatu wassalam, semua mimpi mereka adalah benar. Mimpi mereka itu adalah wahyu. Dia tak macam mimpi kita. Mimpi kita tak boleh jadi dalil, tak boleh jadi hujah. Itu beza kita dengan para Nabi. Dan beza yang paling nampak sekali, para Nabi dia ada wahyu lah. Kita ni tidak ada wahyu. Itulah di antara perbezaan kita semua dengan para Nabi. Satu lagi, saya tertinggal. Satu lagi, para Nabi ini mereka maksum. Mereka terpelihara daripada melakukan dosa-dosa. Kalau kita tidak. Itu di antara perbezaan kita dengan para Nabi. Okey, kita sambung lagi. Okey, kita lagi banyak kita belajar hadis, lagi banyak kita boleh tahu sunnah Nabi. Okey, lepas tu kita kena belajar hadis Nabi. Dan lagi banyak kita belajar, lagi banyak maklumat yang kita tahu tentang pelbagai cara nak buat ibadat. Okey, kita lanjutkan lagi perbahasannya. Okey, kita pergi kepada hadis nombor 14. Okey. Hadis nombor 14, Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahawa kana yanamu awal al-lail wa yaqumu akhiru fa yusalli. Sesungguhnya Nabi SAW dia pernah juga tidur awal malam dan dia bangun pada akhir malam, kemudian dia kerjakan salat. Ini kita al-maklum lah, kita sedia maklum. Maka daripada hadis ni kita dapat belajar apa? Qiyamul akhir malam lebih utama dari awal malam. Di akhir malam juga ada satu doa yang sangat mustajab. Nanti kita akan belajar hadis tu. Ujung sekali. Okey, kemudian kita baca hadis 15 dengan hadis nombor 16, macam mana panjangnya sembahyang Nabi. Okey. Hadis 15-16 ni nanti kita juga akan dapat jawapan Kita akan dapat jawapan kenapa ada para ulama yang dia nak buat rakaat lebih banyak daripada 11. Kenapa? Tadi kita dapat jawapan pertama, hadis 9 dan 10 tadi, Nabi tidak limitkan sembahyang malam berapa. Nabi kata 2-2. Lepas tu sampailah subuh. Okey, itu dalil pertama. Dalil kedua, sebenarnya kita dah sebut tadi yang panjang Nabi tu. Okey, maksudnya macam ni. Dalil kedua ataupun hujah kedua yang para ulama kata kenapa mereka nak buat banyak rakaat sampai macam 23 rakaat kan? Kerana para ulama mereka cuba nak tiru lamanya Nabi sembahyang. Contohnya macam ni. Kalau kita baca hadis nombor berapa tadi? Hadis nombor 13 kan? Kalau kita baca hadis nombor 13, Nabi kan lama dia solat. Kan? Walaupun dia sembahyang 11, contoh macam ni, kalau kita sembahyang 11 rakaat kan? Contoh kalau kita sembahyang 11 rakaat kalau kita sembahyang dekat Malaysia, 11 rakaat contohlah. Kita habis pukul berapa? Contohnya mungkin kita habis pukul 10 lah, contohlah kan? Kita habis pukul 10 atau 10.30 lah, contoh 10.30 lah, habis 10.30 lah, habis kan? Atau pukul awal kan 11. Okay, habis lah pukul 10 habis. Pukul 10 habis. Tanpa witir 11 rakaat. Okey. Maka, kalau kita sembahyang habis, walaupun 11 rakaat ikut Nabi, tapi kita tak sama dari sudut lama Nabi. Kalau Nabi buat 11, walaupun dia buat 11, tapi lama tu bukan pukul 10. Contoh. Lama Nabi tu mungkin sampai pukul 3 pagi. Sebab apa? Walaupun dia sembahyang 11, Aisyah kata apa?
engkau kalau tengok dia berdiri lama panjang tu, nampak tak? Walaupun dia sembahyang 11 rakaat, tapi dia sembahyang lama. Sebab itu para ulama mengambil jalan nak tiru lama Nabi sembahyang tu. Maksudnya para ulama mereka tukar macam ni. Mereka nak sembahyang lama juga, sebab tu orang sembahyang 23 rakaat, kadang panjang kan? Panjanglah. Okey. Mereka nak panjang tu, dia nak tiru panjang Nabi sembahyang. Tetapi kita tak mampulah nak berdiri lama baca tu. Tapi kita mampu tiru Nabi sudut lama. Jadi nak tiru Nabi sudut lama ni, mereka buat rakaat banyak. 2 rakaat semayang lagi. 2 rakaat semayang. Maknanya mereka menambah rakaat buat banyak kerana nak kejar tempoh masa lama. Macam tu. Jelas tak? Maksudnya, hujah kedua, para ulama kata dia nak buat banyak rakaat. Sebenarnya tarawih ni bukan 23, buat sampai 30 lebih pun ada. Okey, kenapa dia buat sampai banyak rakaat? Sebenarnya antara sebabnya dia buat banyak rakaat adalah untuk dapat duration tu. Lama waktu salat malam tu, sebab lagi panjang kita buat lagi lama. Jadi lagi lama tu mempunyai persamaan dengan Nabi berdiri lama. Nampak tak? Ikut sunnah juga sebenarnya. Dia orang yang buat 23, lepas tu kita kata kita jangan gaduh. Kita buat lama, kita buat banyak rakaat sebab kita nak dapat lama. Kenapa nak dapat lama tu? Kerana Nabi dia baca panjang lama, tapi dia buat 9 rakaat. Orang yang buat 9 rakaat, dia kena dekat 11 rakaat tu. Tetapi kejap berbenar dia sembahyang 11 tu. Nampak tak? Orang yang buat 23, walaupun hadis tu tak nampak terang-terang 23 sampai 30 pun, tapi mereka buat panjang kerana nak kejar sunnah lama. Ada orang kejar sunnah yang spesifik pada jumlah rakaat. Ada orang kejar daripada sudut sunnah kualiti Nabi sembahyang tu. Okey, nampak tak dua perbezaan? Maknanya dua-dua tu betul. Okey, kita nak tengok lama mana Nabi sembahyang ni? Lama macam mana? Jom kita pergi seolah-olah kita hidup zaman Nabi. Mari kita tengok apa Abdullah bin Mas'ud yang pernah jadi makmum dengan Nabi sembahyang malam. Hadis 15 ni juga dalil boleh buat sembahyang malam berjemaah. Tapi tidaklah selalu. Kita tengok. Hadis ni jadi dalil berjemaah boleh tak? Ni dalil dia. Okey, tengok. Kita belajar berbeza cara kita menjawab soalan. Okey, Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Dia kata sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lailata. Okey, sekejap Saya tuan-puan, saya nak hantar maklumat sekejap pada seseorang. Sekejap tuan-puan ya. Sekejap. Bismillah. Okey, tuan-tuan, saya lanjutkan ya. Okey, kita berehat sekejap. Okey, kita tengok hadis ni. Kalau kita betul-betul ikut sunnah Nabi, kita semua kena ikut sunnah Nabi, kena usaha tu. Janganlah kita kata Nabi bolehlah, itu Nabi. Jangan. Orang yang guna istilah Nabi bolehlah, kita ni orang biasa. Kalau kita kata macam tu, seolah-olah kita ini tak nak jadikan Nabi tu sebagai sunnah. Kita mesti kena kata kita kena usaha ikut macam Nabi dengan kadar kita mampu. Kita kena usaha. Jangan kita guna alasan tak nak ikut terus. Nabi bolehlah sebab dia Nabi. Selalu orang guna alasan macam tu. So kalau kita buat alasan macam tu, so apa guna Nabi Allah Ta'ala hantar pada kita? Jadi kita belajar ni untuk kita kata, Ya Allah, Engkau berilah aku kekuatan untuk aku dapat mengikut macam mana Nabi salat di waktu malam. Kan kita buat dengan kadar kita. Sebab tu para ulama yang buat 23 tu sebenarnya dia ikut sunnah Nabi. Dia nak ikut dekat mana? Dia nak ikut lama sembahyang Nabi tu. Tapi tak mampulah nak berdiri lama. Jadi dia buatlah pendek-pendek. Dua. Tapi nak lama sembahyang. Okey, kita baca hadis ni. Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Dia kata, aku pernah buat solat bersama Nabi SAW satu malam, dia kata. Maknanya dia pernah ikut Nabi berjamaah satu malam. Lalu,
Nabi ni lama dia berdiri. Maknanya Abdullah bin Mas'ud kata, dia ikut Nabi sembahyang malam. Kan? Berjemaah. Dia kata, aku ikut Nabi. Nabi ni sembahyang lamanya. Dia berdiri. Sehingga aku ada niat nak buat satu keburukan. Orang sahabat bertanya kepada dia, engkau nak buat apa? Engkau ada niat nak buat apa masa kau sembahyang dengan Nabi dekat belakang, kau jadi makmum lama Nabi berdiri tu? Dia kata, hamamtu an ajlisa wa ad'ahu. Dia kata, kalau ikut hati aku, dia kata, aku nak berhenti je solat, aku nak duduk, aku nak tinggal je Nabi sembahyang seorang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita baca ni macam kelakar juga. Tapi kalau kita baca hadis ni, kita dapat belajar. Para sahabat ni, dia memang cuba nak ikut Nabi. Jadi kita kena macam Abdullah bin Mas'ud ni. Ikut Nabi. Dia cuba juga ikut Nabi tu. Sampai kan dia dah tak larat dah. Sampai dia timbul keinginan hati dia. Dia nak berhenti dah solat itu ikut Nabi. Sebab Nabi punya lama berdiri. Okey. Hadis ni kita dapat belajar apa? Dia kata hadis ni kita dapat belajar. Ada pilihan sebenarnya untuk lama solat malam. Macam Nabi kan dia pilih untuk dia lama solat malam. Sebab Nabi imam. Dia sebenarnya kita tak boleh salahkan Nabi jadi imam lama-lama. Sebab sembahyang malam ni tidak dituntut untuk kita paksa imam. Tapi kalau kita memang kerjanya jadi imam, dia berbezalah. Berbeza. Tapi sebab orang tu yang lantik Nabi jadi imam. Sebab dia ikut Nabi jadi sembahyang malam kan. So Nabi sembahyang lama. Okey, jadi sudah sembahyang lama. Okey, kita baca lagi. Tidak ada sesiapa pun yang sanggup menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara ibadat. Bayangkan kalau Abdullah bin Mas'ud pun dia rasa macam nak berhenti dah, nak mufaraqah dah, tak nak ikut Nabi sembahyang malam, apatah lagi kita. Tetapi sudut lain kita kena usaha macam Abdullah bin Mas'ud ni. Dia tak berhenti pun, dia ikut je Nabi buat. Itu yang kita tak nak ada istilah itu Nabi, boleh tak sembahyang lama, tak nak. Kita kena kata kita kena cuba dulu, buat dulu, minta kekuatan dari Allah macam mana Nabi buat. Sebab dalam ayat ni Abdullah bin Mas'ud dia tak berpisah pun, dia tetap ikut Nabi, tapi ada keinginan macam lamanya dia macam dia nak sembahyang seorang je. Tapi dia tetap ikut. Jadi kita belajar dekat sini, kita tengok macam mana kelebihan Abdullah bin Mas'ud, tabah dia beribadat. Sungguh-sungguhnya sahabat ni nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia terpaksa lawan hawa nafsu dia ni. Tengok kat sini kita belajar kan. Lepas tu kita cuba ubah ibadat sedikit demi sedikit. Kemudian yang keempat, siapa yang tidak memahami maksud ucapan seseorang, maka hendaklah dia tanya. Lepas tu kata, ni bagus juga kan. Jangan diam je. Aku tak faham lah engkau cakap apa tadi. Kita sunahnya kita tanya. Boleh tak ulang balik semula? Engkau cakap apa aku tak faham. Jadi Abdullah bin Mas'ud tadi, kan mula-mula dia cakap. Dia kata apa? Aku ni ada keinginan nak buat sesuatu keburukan masa solat tu. Jadi para sahabat bertanya, apa dia? Cerita apa dia aku nak buat tu? Jadi daripada kisah para sahabat bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud nak buat penjelasan, maka sunnah Nabi pun kita buat macam tu juga. Jelas ya? Okey. Mari kita dalami lagi. Macam mana Nabi lama sembahyang tu? Hadis nombor 16, kita tengok sahabat lain pula yang cerita pada kita. Sebab kalau baca hadis Abdullah bin Mas'ud, kita tak jumpa lama tu berapa lama. Cuma memang lama. Tapi waktu kita baca hadis nombor 16 ni, kita akan tahu Nabi sembahyang lama macam mana. Kita kalau baca hadis ni, kita boleh terduduk tau. Maksudnya kita baca hadis ni, kita boleh menangis tau kadang-kadang. Kita jadi sedih. Beza jauh kita dengan Rasulullah. Kita yang banyak dosa ni buat endah tak endah saja dengan sembahyang malam. Okay. Walaupun dia sunat. Tapi kalau kita banding diri kita dengan Nabi ni, kita akan dapati memang jauh langit dan bumi lah. Tapi kita jangan guna alasan tadi, Nabi bolehlah, jangan. Kita kata, aku nak jadi macam Abdullah bin Mas'ud. Aku nak cuba dulu, aku nak buat dulu. Jadi Huzaifah ni sahabat lain pada nama Huzaifah. Huzaifah radhiyallahu anhu, dia pernah ikut Nabi sembahyang malam jadi makmum. Dia kata satu malam tu, aku ikut Nabi sembahyang dengan Nabi, dia kata. Maka dia kata, masa pada rakaat pertama tu, Nabi baca Al-Baqarah. Lepas Al-Fatihah. Al-Baqarah tau, lepas Al-Fatihah. Jadi, Huzaifah ni, apabila Nabi start baca Al-Baqarah kan, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fi kan, Huzaifah ni dia tahu, Nabi tengah baca Al-Baqarah ni.
Jadi Huzaifah ni dia ingat, dia sangka pada ayat nombor 100 Nabi akan rukuk. Ayat 100, ayat mana 100? Kalau ayat nombor 100, kalau ambil Al-Baqarah, sama yang Nabi baca tu kan. Kalau ayat 100 Al-Baqarah, dia sampai kepada ayat ni. Dia, sekejap Dia sampai kepada ayat yang bunyi macam ni. Pada ayat muka surat nombor 15. Kalaulah, maksudnya zaman Nabi tu Quran tak dibukukan lagi. Okay, Quran tu tak dibukukan lagi. Tapi kalau ikut hadis ni, kalau kita ikut hadis ni, seolah-olah Huzaifah cerita macam ni. Aku ingat waktu Nabi baca Baqarah tu, Nabi nak pada ayat ke-100, Nabi nak rukuk lah. Maknanya, kalau dalam muka surat kita, maknanya seolah-olah lepas 15 muka surat ni Nabi nak rukuk. Kejap tuan-puan saya ada orang nak hantar barang kat saya. Jadi saya nak sekejap tuan-puan saya minta sekejap saya layan nak. Okey, saya minta keluar sekejap boleh tak? Sekejap je. Saya minta sekejap tuan-tuan rehat. Okey tuan-tuan, kita sambung semula dengan suara saya. Okey, minta maaf Okey, sebab rumah tak ada siapa. Okey, kita sambung semula. Alhamdulillah. Okey, kita lanjutkan lagi. Baca hadis ni menarik Kalau kita baca hadis Huzaifah ni, mari kita baca hadis Huzaifah ni. Huzaifah kata apa tadi? Dia kata aku sangka, maksudnya waktu Nabi baca Baqarah tu, Huzaifah ingat ayat yang ke-100 Nabi akan rukuk. Kalau ayat 100 ni, kalau kita merujuk Al-Quran, 15 muka surat. Maknanya 15 muka surat baru akan sampai ayat nombor 100. Satu-satu lah dekat ayat nombor 1, 15 muka surat. Bayangkan, Huzaifah ingat, Nabi baca 15 muka surat, maknanya 100 ayat, Nabi rukuk. Tapi Nabi sambung lagi baca. Faham tak? Nabi sambung lagi baca, Al-Baqarah kan ada 286 ayat. Lepas tu Huzaifah kata apa? Mungkin Nabi akan, Huzaifah kata, mungkin satu rakaat kot. Mungkin rakaat pertama ni Nabi akan habis kot surah Al-Baqarah. Nabi baca sampai habis Al-Baqarah. Huzaifah ingat, mula-mula lepas dia ingat tu, lepas ayat nombor 101, lepas ayat nombor 100 ni, Nabi akan habiskan terus kot sampai habis Baqarah. Lepas tu Nabi akan rukuk, Nabi akan buat satu rakaat. Huzaifah tersalah sangka. Lepas Nabi habis baca surah Baqarah, tuan-tuan, surah Al-Baqarah ni Nabi baca sampai 284 ayat, dekat 20 muka surat, Nabi tak rukuk lagi.
Betul tak? Nabi tak rukuk. Tapi Nabi buat apa? Nabi sambung membaca suratul Nisa. Dekat sini, dia ada beza sikit. Nabi tak baca ikut terusan, tapi Nabi baca sambung terus surah An-Nisa. Nabi tak baca Ali Imran tu. Tapi Nabi baca surah An-Nisa. Di sini ada dalil yang Nabi tak baca ikut turutan. Nabi baca suratul An-Nisa. Okey, sebab kita kena ingat ya, susunan surah masa ni Quran tak bukukan lagi. Dan Quran masih turun. Kita kena Quran masih turun. Wallahu ta'ala alam, sama ada waktu Huzaifah cerita ni, Nabi diperintahkan susun surah tu mesti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kita wallahu ta'ala alam, tak tahu. Tapi kalau baca hadis ni, memang Nabi terus baca An-Nisa. Nabi terus sambung An-Nisa sampai habis. Nabi baca pula sambung dengan surah Ali Imran. Nabi baca hati-hati dan jelas. Sampaikan Huzaifah kata apa? Apabila Nabi sampai ayat tasbih, Nabi baca tasbih. Apabila Nabi sampai ayat doa, Nabi akan berdoa. Apabila Nabi sampai kepada ayat minta perlindungan kepada Allah, Nabi akan minta perlindungan. Dah lah panjang. Tak rukuk-rukuk ni. Nabi tak rukuk-rukuk lagi. Lepas baca Baqarah, baca pula surah An-Nisa. Lepas tu baca pula surah Al-Imran 200 ayat. Baca An-Nisa. Lepas tu pula waktu Nabi baca tu lah Nabi baca satu-satu. Tuan-tuan, Nabi kalau baca, dia tak baca imam kita baca. Kalau boleh satu nafas kita, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, Maliki, panjang baca laju-laju kan. Nabi tak. Satu. Dah lah panjang. Lepas tu sampai pada ayat tasbih, Nabi bertasbih. Sampai ayat doa, Nabi berdoa. Sampai ayat minta perlindungan. Kalau tuan-tuan jadi Huzaifah lah, tuan-tuan akan buat apa? Tapi sahabat ni dia semayang. Dia tabah. Dia punya nak ikut surah Nabi ke, punya dia ikut Nabi semalam. Sampailah baru Nabi rukuk. Waktu Nabi rukuk tu kata Huzaifah radhiyallahu anhu, Nabi kata subhanalakal hamdu dalam rukuk tu. Ini tasbih Nabi lah. Lepas tu dia kata, kemudian Nabi SAW berdiri. Nabi rukuk. Dalam rukuk tu Nabi mengucapkan subhanallah, ini yang dibaca Nabi lah. Kemudian Nabi berdiri hampir seperti berdirinya. Seterusnya baginda, kemudian Nabi berdiri ni, saya salah sekejap. Wa qara'a. Saya minta maaf. Tuan-tuan tak tertukar boleh. Dia salah ni, saya tersalah. Yalah, tuan-tuan minta maaf, hadir ni banyak, kadang saya tak ni, tuan-tuan baiki kat sini. Dalam rukuk, baginda mengucapkan subhanalakal hamdu, kemudian baginda berdiri tukar. Yang ini maksudnya Nabi rukuk tadi, padam kat sini. Dalam rukuk tu Nabi bertasbih. Kemudian bukan berdiri ni. Nabi rukuk hampir sama macam Nabi berdiri. Cuba tuan-tuan dan perempuan faham hadis ni. Nabi kan dia berdiri tadi lama. Dia rukuk lama, rukuk dia sama macam Nabi berdiri. Lepas tu, lepas habis rukuk dia tu, baru Nabi Samiallahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Nabi tak sujud lagi. Nabi berdiri dengan lama, hampir seperti lamanya Nabi rukuk. Ya Allah, kalau kita baca hadis ni tuan-puan, sedih tau. Kita nampak kesungguhan Nabi ni dia buat ibadat malam. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita, ya Allah, cepatlah, habis cepatlah, habis cepatlah, lama benar imam ni. Kan? Tapi Nabi ni, dia punya rukuk lama macam dia berdiri. Iktidal dia lama macam dia rukuk. Lepas tu Nabi sujud. Baru Nabi sujud. Nabi kata subhana rabbiyal a'la. Huzaifah kata apa? Nabi sujud macam dia berdiri iktidal tadi tu. Maknanya Nabi ni perbuatan ibadat solat, dia punya perbuatan solat dia berdiri lama, rukuknya pun lama, iktidalnya pun lama, sujudnya pun lama. Maknanya sama. Kalau kita tengok cara Nabi hadis riwayat Muslim ni, patutlah Aisyah cakap tadi, betul tak? Kan? Patutlah Aisyah cakap tadi, Nabi ni, kalau kau nak banding, kau nak tengok Nabi punya lama 4 rakaat pertama tadi, kau jangan cakap lah. Maknanya,
walaupun Nabi semayang 11 rakaat, tapi lama dia tu agak-agak habis pukul berapa. Sebab itu para ulama yang mengamalkan sembahyang tarawih ni sampai 23 rakaat, 30 lebih rakaat ni sembahyang malam kerana mereka nak ikut sunnah Nabi sembahyang lama tu. Sebab itu apabila buat banyak rakaat, dia akan dapat waktu tu panjang. Tapi tak mampulah nak buat. Bayangkan kalaulah ada imam, kita kalau satu muka surat Al-Baqarah pun dah, imam tu mungkin kena pecat kot lepas ni, jawatan dia tak sambung lagi kot sebagai imam kan. Maknanya tuan-tuan dapat belajar kan di sini kan. Kita tahu dalil. Oh, patutlah ada pendapat yang ada kata buat 11 rakaat, ada yang buat 23 rakaat, kadang sampai 30 lebih rakaat tu. Rupa-rupanya kedua-dua pendapat itu sebenarnya ada dalil. Dua-dua pendapat itu juga sebenarnya nak ikut sunnah Nabi SAW. Jadi lepas ni jangan lagi lah nak gaduh-gaduh. Janganlah sampai putus silaturahim. Menuduh orang ni yang buat sebelah ini tak yang orang buat 23 ni tak sunnah. Yang buat sebelah ni, yang buat sebelah rakaat ni pemalas. Kan tuan-tuan banyak tuan-tuan kita dengar. Kadang-kadang sakit hati. Kalau orang buat sebelah ni pula, kan orang cakap, malas lah tu nak buat ibadat tu, sebelah rakaat tu. Nak cepat balik tu. Ada orang cakap macam tu pula. Jangan macam tu. Yang buat sebelah rakaat, mungkin dia pegang kepada hadis Aisyah kata Nabi tak buat sebelah rakaat. Tapi yang buat 23 tu pula, janganlah dia kata, sajalah tu. Dia nak tunjuk rajin tu, Janganlah macam tu pula. Dulu tu ikut sunnah Nabi SAW. Okey, tuan-tuan dapat belajar ya. Dan belajar kat sini. Okey, tuan-tuan dan perempuan, hadis ni kita dapat belajar apa? Penjelasan tentang panjangnya dan bagusnya solat Nabi SAW. Patutlah kaki Nabi boleh merekah, kaki Nabi boleh menjadi seperti apa, kaki dia sakit, kaki dia nampak macam apa, kaki dia bengkak. Tapi kenapa Nabi buat semua macam tu? Kenapa tuan-tuan? Ingat tak pada hadis pertama tu? Ingat tak hadis-hadis yang sebelum ni? Kenapa Nabi buat macam tu kan? Ingat tak kenapa isteri dia tanya dia? Ya Rasulullah, engkau kan dosa, kenapalah engkau buat macam ni sampai kaki engkau jadi macam tu? Engkau kan dosanya telah bukankah dosa engkau telah diampunkan, yang ke datang, yang ke depan, yang dah lepas, yang akan datang. Kenapa kau buat macam tu? Apa jawab Nabi SAW? Ingat lagi tak? Nabi jawab, afala akuna abdan syakura? Tak boleh ke aku nak tunjukkan diri aku ini orang yang bersyukur kepada Allah? Cuba bandingkan diri kita. Bandingkan diri kita. Okay. Sebab itu penting ikut sunnah Nabi. Sekurang-kurangnya lepas ni kita sembahyang tarawih, sembahyang malam. Kita dah tukar dah. Kita orang yang macam kita ni, kita dah berumur ni kan. Kalau orang yang dah berumur ni, sepatutnya kan, kita tak ada lagi nak isu tentang, alah, solat tarawih tu sunat je. Tak buat pun tak apa. Betul. Tapi kita kan dah belajar hadis Nabi. Lepas ni kalau kita malas nak buat kan, kita ingat, kalau aku tak buat ni, Allah bagi aku nikmat banyak dah. Kalau aku tak buat ni, aku tak bersyukurlah kepada Allah. Jadi kita kena letak diri kita macam tu. Jadi kita akan kuatlah sembahyang. Sembahyang jugalah dengan kadar yang mampu. Sebagai apa? Sebagai tanda syukur kepada Allah. Jadi orang buat sembahyang malam ni adalah orang yang berusaha untuk berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang kedua, dibenarkan berjamaah dalam mengerjakan salat sunat dan disunahkan untuk memanjangkan salat malam. Jadi kalau orang buat solat berjamaah ni, solat malam, janganlah kita kata ia bid'ah juga. Jangan. Kadang-kadang gaduh masyarakat. Tapi kalau kita baca keseluruhan hadis yang paling tepat sekali, jangan dijadikan berjamaah qiyamul lail ini adalah benda yang rutin. Jangan dijadi satu benda yang mesti. Kalau mesti tu lagi salah lah. Jangan. Ada masa kena buat sendiri juga. Sebab apa? Sebab kita dengar hadis Huzaifah, hadis Abdullah bin Mas'ud je yang ikut, contoh. Tapi mana sahabat lain? Ataupun mana hadis yang Nabi, yang sahabat-sahabat lain yang tak buat ikut setiap malam? Kita tak jumpa. Sedangkan kita baca hadis Aisyah tadi,
Nabi buat kat rumah dia. Yang Nabi kata, Nabi ni dia tak pernah buat lebih 9 rakaat. Ramadan ke tak bukan Ramadan. Dia kata macam tu. Nampak tak? Panjang dia. Maknanya Nabi juga buat di rumah. Jadi lepas ni, cara kita nak buat solat malam, tuan-tuan nak buat solat malam, ada masa jangan dibuat berjamaah juga. Cuba diletakkan satu hari, satu waktu, jangan berjamaah. Buat sendiri-sendiri. Sebab kita nak ikut sunnah. Buat berjamaah, ada kala boleh juga guna hadis ni. Tapi kalau dibuat selalu, dia akan jadi macam tak cantik. Dia tak betul-betul ikut sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan ingat, jangan guna alasan. Lah benda baik, nak semayang. Betul, benda tu benda baik. Tapi kalau tu baik, kalau baik selalu buat, kenapa Nabi buat kat rumah? Adakah Nabi itu tak baik? Ini yang kadang-kadang kita kena baiki ucapan kita. Yang baik itu bukan pada ramai orang buat. Yang baik ini pada benda itu tepat ikut sunnah Rasulullah SAW. Jadi tolong ubah cara. Tapi nak ubah jangan drastik. Bagi tahu pada jamaah, bacakan hadis Nabi, perlahan-lahan. Kita ajak orang nak dakwah ni janganlah kita cepat-cepat kita berubah. Maksudnya janganlah cepat-cepat kita nak buat satu perubahan, pelan-pelan, sedikit. Tapi kena bagi penerangan, sedikit bagi penerangan. Kalau kita nak buat sembahyang 11 rakaat kan, contoh kalau kita memang AJK Muslimat, sayalah ketua Muslimat, kita bincang dengan muslimin. Kita kata, apa kata surau kita buat 11 rakaat pada tahun ni, tapi kita buat panjang sikit. Kan? Dia, masyarakat kita dah biasa buat 20 kan? Betul, kadang-kadang setengah jemaah ni, tak boleh. Kita dah buat juga 23. Kita buat 23. Kan? Tapi apa kata kita sampaikan maklumat hadis ni, kita kata, apa kata tahun ni, kita buat 11 je. 11 pun sunnah juga. Tapi kita kata, apa kata walaupun kita buat 11, tapi kita panjang sikit baca dia. Kalau sebelum ni kita baca satu muka, kita panjang. Lepas tu kalau orang kata, tak laratlah nak berdiri lama-lama. Nanti kita belajar sembahyang sunat berdiri duduk. Nanti kita akan belajar kemudian. Jadi, kenapa kita kena buat macam tu? Kerana kita tak nak generasi anak-anak kita, orang-orang anak-anak muda, kan, kita tak nak jadi nanti kita didik masyarakat kita, dulu AJK Majid buat macam tu, dulu mak bapak kita buat macam tu. Jadi kita kena tukar-tukar. Tukar-tukar ni, sunnah Nabi ni paling baik. Kalau Nabi pernah buat 2 cara, kita buat 2 cara. Jadi supaya apa? Supaya masyarakat kita ni dia terdidik. Rupa-rupanya sunnah Nabi ni buat. Boleh rupa-rupanya buat 11 rakaat sembahyang malam. Boleh rupanya buat 2-3 rakaat solat malam. Contoh maksudnya macam tu. Didik. Tapi kita kena buat perbincangan lah, dibagi tahu pada jemaah dulu supaya bersedia. Janganlah buat secara drastik macam tu, supaya kita ni boleh hidup dalam keadaan hidupkan sunnah Nabi SAW. Okey, kemudian dibenarkan membaca Al-Quran secara tidak berturutan seperti susunan dalam mushaf. Ya, sebenarnya dia tidak jatuh kepada hukum haram. Tapi ada para ulama, mereka memakruhkan kalau kita baca Quran di dalam solat, dibeza dalam solat dengan luar solat. Kalau paling pada afdal, kita ikut turutan lah. Sebab pada zaman Nabi tu Quran belum dibukukan lagi. Tapi sebab kita Quran kan sudah dibukukan, sudah ada mushaf, maka elok baca secara turutan. Okay, yang keempat, membaca Al-Quran seharusnya dibuat dengan penuh penghayatan, khusyuk, faham pada ayat yang dibaca. Macam Nabi tadi, ingat tak? Kenapa Nabi sampai pada ayat tasbih, dia tasbih? Sebab dia faham ayat itu pasal tasbih. Kenapa Nabi sampai pada ayat doa, dia doa? Kenapa sampai pada ayat dia baca ayat perlindungan, dia minta perlindungan kepada Allah? Sebab dia menghayati, dia faham. Jadi pengajarannya kita pun kena buat macam tu. Sebab tu cadangan saya selalu cakap, saya selalu bagi pandangan pada bulan Ramadan. Kalau kita dah ada imam yang ditugaskan buat sembahyang malam, sembahyang tarawih, kalau boleh,
maklumkan kepada jemaah terlebih dahulu tentang surah apa yang nak baca dalam solat malam tu. Contoh kan, contohnya okey, kita dah ada, okey, jemaah masjid bagi tahu, jemaah sekalian semua ahli qaryah, tahun ini kita ada melantik imam, kita lantik imam khas daripada Thailand, contoh. Jadi kita mintalah kepada masjid, boleh tak pihak masjid beritahu pada imam untuk disenaraikan surah apa dia nak baca malam pertama, tarawih malam kedua, malam ketiga. Jadi kalau kita dah tahu surah apa nak dibaca pada malam besok, jadi mungkin hari ini ataupun pagi-pagi tu, satu hari tu, kita dah boleh study surah yang dia nak baca tu. Sebab kita nak tidur macam Nabi. Kita ni bukan jenis orang yang faham, baca terus faham. Mungkin kita kena ingat baca balik semula. Jadi kalau kita tahu, okey, malam ni tarawih akan membaca surah Ad-Duha, Alam Nashrah, kan? Ataupun surah sekian-sekian. Jadi kalau kita tahu maklumat tu, kita boleh bersedia membaca terjemahan dia. Jadi waktu imam tu baca, kita dapat penghayatan sebagaimana Nabi menghayati solat. Itu kaedah dia. Yang kelima, dibenarkan berdoa, minta sesuatu kepada Allah ketika membaca Al-Quranul Karim. Boleh doa. Contoh kan, kalau kita baca dekat surah Baqarah kan, kita baca dekat surah Al-Baqarah, jumpa ayat tentang ayat cerita tentang doa, kita doalah pada Allah. Boleh doakan balik apa doa yang ada dalam ni pun boleh baca. Yang keenam, boleh kita menyamakan waktu berdiri sama, rukuk tu sama panjang, sujud pun sama lama di dalam solat. Di sini kita juga dapat belajar nama-nama Al-Quran, nama-nama surah Al-Quran macam Al-Baqarah, baca Ali Imran, An-Nisa ni sudah pun dikenali di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh ni. Maknanya kalau orang tanya, ada tak nama-nama surah dalam Quran ni, kenapa saya buka dalam Al-Quran, saya buka ada surah Al-Baqarah, nama ni siapa yang beri? Surah An-Nisa ni siapa yang bagi? Al-Baqarah ni, nama-nama ni siapa yang beri? Kita kata, saya belajar hari tu dalam Riyadhus Salihin, hadis nombor 16, Uzaifah kata, maknanya sebenarnya zaman Nabi dulu, sudah sahabat tahu namanya Al-Baqarah. Maknanya, nama Al-Baqarah ini adalah berdasarkan kepada petunjuk Rasulullah wahyu. Oh, ya ke? Bukti dia apa? Bukti dia ambil hadis ni. Yang sahabat kenal zaman Nabi tu Baqarah tu. Ayat tu pasal Baqarah tu. Surah Baqarah tu. Oh, ayat tu pasal surah Al-Imran. Oh, ayat tu pasal surah An-Nisa. Baik, kita habis tentang hadis ini. Okay, kita lanjutkan lagi boleh ya? Sebab tadi kita dah break sikit. Kita ambil waktu lagi. Okey, kita masuk terus kepada hadis berikutnya. Hadis nombor 17. Jabir radhiyallahu anhu, dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya. Nabi ni selalu orang tanya dia pasal ibadat. Antaranya Nabi pernah ditanya tentang solat apa yang paling utama. Lalu Nabi jawab, solat yang paling utama, kata Nabi, tulul kunuti, yang lama berdiri. Tuan-tuan, kalau jumpa perkataan kunut, jangan cepat-cepat terus terjemah, doa kunut ke? Tak. Perkataan kunut dia ada banyak makna. Salah satu daripada makna kunut iaitu berdiri. Lepas kata baca doa kunut, baca ketika berdiri. Kunut tu dalam hadis ni, Nabi kata, kau tanya tentang cara solat yang paling baik ya? Nabi kata solat yang paling baik adalah ketika dia solat, dia berdiri lama. Hadis riwayat Muslim. Maknanya kalau berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan dalam solat itu yang paling afdal adalah pada berdiri lama. Kalau berdiri lama nak buat apa? Maka kalau dia selepas baca Fatihah, maknanya baca ayat Quran. Maknanya membaca ayat Quran, dia akan jadi diri lama. Itu pada afdal.
Maka berdasarkan hadis ini, kita dapat belajar apa? Disunahkan berdiri lama pada solat malam bagi sesiapa yang mampu. Sebab Nabi suruh berdiri lama. Jadi disebabkan tak mampu nak berdiri lama, banyak para ulama buat banyak rakaat. Supaya sama macam lamanya Nabi menunaikan salat malam. Hadis 18 kita dah baca tadi. Kita terus pergi kepada hadis 19. Okey, tolong catat. Hadis nombor 19 ni, kenapa kita dah belajar sebelum ni, kenapa sembahyang pada penghujung malam, pada waktu sahur, pada penghujung malam, waktu itu paling afdal. Kenapa? Ataupun istilahnya 1/3 pada penghujung malam. Kenapa paling afdal? Hadis ini menyebutkan. Hadis ini dia tak sebut 1/3 malam, dia sebut umum je. Tapi kalau kita baca hadis lain, dia banyak merujuk 1/3 malam yang hujung. Kalau kita baca hadis, Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda yang bermaksud sesungguhnya dalam satu malam. Ini hadis ini juga menjadi sebab ataupun hadis ini juga menunjukkan kelebihan solat malam. Apa kelebihan solat malam? Kita boleh jawab macam ni. Kelebihan solat malam salah satu daripadanya kerana pada waktu malam ada satu waktu yang tidak ada orang yang minta kebaikan kepada Allah, sama ada nak minta urusan dunia ke, urusan akhirat ke, yang ketika dia doa dia minta tu bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah pasti beri apa yang diminta. Dan Nabi kata waktu yang mustajab tu ada pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Faham tak maksudnya? Maksud dia adalah kalau maknanya kenapa solat malam ni adalah solat yang paling terbaik selepas solat fardu. Okey, selain kita kata Nabi buat, selain kita kata waktu tu tenang, waktu tu kita boleh juga jawab kerana pada waktu malam tu ada satu waktu kalau kita doa kita mustajab. Itu di antara jawapan juga kenapa solat di waktu malam ni sangat baik. Kerana doa kita, permohonan keampunan kita tu Allah Ta'ala mudah nak makbulkan. Kerana waktu tu ada satu waktu yang berkat. Siapa yang sudah mengikuti kelas tajuk berkat, tapi kelas tajuk berkat tu kita dah berhenti, kita tak lanjutkan lagi buat tajuk berkat tu panjang, kita tukar dengan tajuk 62 amalan pembuka pintu syurga. Tapi nota berkat tu insya-Allah nanti dekat Telegram saya akan kongsi pada tuan-tuan dan puan. Nota tu nanti tuan-tuan akan jumpa, dia begini. Dia tiap-tiap malam ni ada waktu ni. Malam besok ada waktu ni. Janji dia malam. Maknanya selepas isyak sampai sebelum subuh dia ada satu waktu kalau kita doa kita mustajab. Mintalah urusan dunia ke, urusan akhirat ke, kalau tepat dengan waktu tu doa tu mustajab. Cuma dalam hadis ni Nabi tak sebut pukul berapa. Tapi kalau kita baca hadis-hadis lain kan. Kalau kita baca dalam hadis-hadis lain, sekejap saya tunjukkan tuan-tuan hadis dia. Kalau kita baca hadis lain, Nabi sebut terang-terang waktu tu 1/3 malam. Okey, saya tunjuk pada tuan-tuan nota dia. Nanti saya akan kongsi pada tuan-tuan nota ni. Kejap, saya tengok tajuk ni. Sekejap, saya tengok. Saya tunjukkan tuan-tuan hadis tu. Berkat. Okey. Kalau kita baca hadis tadi, kita tak tahu bila waktu dia. Tapi Nabi kata waktu setiap malam ada waktu tu. Ada satu waktu tu kalau doa mustajab. Tapi kita tak tahu bila waktu tu. Kita kena baca hadis-hadis dan kita akan jumpa. Okey, saya tunjukkan tuan-tuan sekejap. Nota pasal berkat, saya tunjukkan tuan-tuan nota. Saya tunjukkan tuan-tuan waktu tu. Saya tunjukkan hadis dia. Saya tunjuk ni pasal saya nak tunjuk nota ni. Dan kebetulan ada hadis tu. Okey, ni nota tajuk berkat. Saya tunjuk tuan-tuan nota tajuk berkat. Saya tunjuk tuan-tuan. Okey. Siapa yang tak ada, saya akan kongsi nanti sekejap.
Ya. Okay, tuan nampak tak? Ni nota dia tajuk berkat. Nampak? Ni tajuk berkat ni. Tajuk berkat kan? Okey, nota ni semua sekali setelah kita kumpul mengikut siri semua sekali lebih kurang ada 521 slide PowerPoint. Okey, saya tunjukkan tuan-tuan. Saya akan kongsikan. Okey, kejap saya tunjuk tentang waktu tu kan. Pada tajuk berkat waktu itu ini pada siri nombor ni. Okey, ni sekejap berkat tempat, berkat waktu. Sekejap saya tunjukkan pada tentang perempuan. Saya akan kongsikan nota ni pada tentang perempuan tajuk berkat. Dia sepatutnya tajuk berkat ni kita sepatutnya sambung tajuk berkat malaikat. Tapi ada beberapa perkara teknikal maka kita tukar dengan tajuk 62 pembuka amal. Tapi tajuk berkat ni sangat bagus belajar. Tapi itulah kadang-kadang orang belajar ni mula-mula je rajin. Kadang-kadang ada setengah orang mula-mula je semangat. Lepas tu dah tak semangat nak belajar kadang-kadang. Sebab tu nak dapat ilmu kena sabar. Ikut satu-satu. Ikut satu bab. Jangan terkejar-kejar. Yang tak terkejar-kejar itulah kadang-kadang kehilangan banyak maklumat. Okey, sekejap saya tunjukkan waktu tu. Sekejap ya, maafkan saya. Saya dah jumpa tadi. Tapi waktu tu kalau kita baca hadis memang 1/3 malam. Sekejap saya tunjuk atas sekali. Rupanya dia dekat atas. Sekejap Okey. Keberkatan hari Jumaat sekejap. Dia dekat slide nombor 185 daripada 500. Yang ni saya tunjukkan. Tuan nampak tak? Saya mau respon, nampak tak? Saya mau respon, nampak tak? Nampak, Ustaz. Okey. Kalau kita tengok nota ni 1/3 malam terakhir. Saya tunjukkan tuan-tuan. Ini hadis yang kita baca tadi. Ni hadis kita baca tadi. Kita tak tahu waktu tu. Tapi setiap malam ada waktu tu. Ada waktu tu. Tapi kita tak tahu waktu bila. Baca pula hadis lain. Kita akan jumpa ni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang mana kata Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih berbaki 1/3 malam terakhir. Cuma para ulama berbeza pandangan dalam mengatakan Allah turun tu. Jadi kalau kita buka dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi kata Allah Ta'ala turun tu maksudnya rahmat Allah turun. Hadis ni sebut berbaki 1/3 malam terakhir. Maksud dia, kalau kita bahagi 3, kan, kita bagilah 1/3 malam pertama, 1/3 malam kedua, 1/3 malam terakhirlah hadis ni sebut. Lalu Allah Ta'ala berfirman, siapa berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku, aku pasti memberi dia. Siapa yang minta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni dia. Okey, jelas kat sini? Baca satu lagi hadis Nabi SAW, ya memang betul. Hadis tu jelas menyebut satu-satu penghujung malam yang terhujung. Nabi kata, saat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah pada pertengahan malam yang terakhir. Lepas tu Nabi kata apa? Apabila engkau mampu boleh berzikir lagi pada ketika itu, berdoa berzikir, maka lakukanlah. Maknanya apa? Maknanya Nabi kata waktu tu, waktu yang manusia sangat dekat dengan Allah. Rahmat Allah banyak turun pada waktu tu. Kalau boleh pada penghujung tu, zikir-zikirlah. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Kita pada waktu ni lah bulan Ramadan, kita habiskan untuk sahur lama-lama. Sayanglah, sayang. Kita sepatutnya, memanglah sunnah sahur tu. Tapi kita gunakan sahur tu kadang menyembang panjang-panjang. Sampaikan kita sampai subuh. Habis dekat meja makan. Sebenarnya tuan-tuan, waktu 1/3 malam terakhir itu adalah waktu sahur. Waktu itulah waktu sahur, adalah waktu 1/3 malam akhir. Sepatutnya, lepas kita dah sahur tadi, jangan habiskan waktu tu untuk makan minum je. Tapi gunakanlah untuk berdoa, minta keampunan pada Allah. Sayang sangat. Doa mustajab sangat waktu tu. Jadi kalau tuan-tuan,
Contoh, kalau kita mula pukul 4 sahur kan, kita cuba bahagikan. Kita cuba ubah. Kita cuba ubah, kita gerakkan anak kita, kita cuba ubah. Kalau kita ambil tempoh 2 jam waktu sahur tu kan, kita ambil sikit lah, tak perlu lama pun, duduk kat meja makan boleh doa. Duduk kat meja makan tu, okey, sebelum kita makan minum ni, okey, kita baca doa. Kita cubalah baca doa. Baca doa, duduk kat meja makan, doa. Ambillah doa mana-mana, doa yang belajar tu, baca. Okey, anak-anak mama semua aminkan. Anak cucu-cucu nenek aminkan. Atau kita ada cucu kita baca doa. Sebab kita nak aminkan. Bacalah doa ketika tu. Sebab ketika itu adalah waktu hadir Nabi disebut. Jadi jangan kita gunakan itu hanya untuk sahur tu semata-mata. Tapi sahur itu gunakan untuk apa? Masa dekat table meja tu, doa. Doa nak. Doa lah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Tapi baca terjemahan. Oh, lepas tu makan. Ya Allah, kita dapat waktu tu. Kan cuba kita ubah. Kita ubah sebab sayang, sebab kita dah bangun dah waktu tu. Waktu sahur tu itulah waktu 1/3 malam terakhir. Jadi gunakan manfaat dia. Jelas Okey, nota ni insya-Allah saya akan kongsi dekat Telegram nanti. Insya-Allah hari ni saya akan kongsikan. Saya cuba nak PDF-kan, nanti saya akan masukkan. Okey, tajuk dia tentang berkat. Okey. Tuan-tuan perempuan, kita lanjutkan lagi ya. Dah pukul berapa, saya pun ada kelas juga dalam pukul 3 selepas ni. Yang nak kerja Jumaat lagi. Okey, tuan-tuan perempuan, kita dah faham hadis ni. Jadi pengajaran dia apa? Waktu malam merupakan salah satu waktu sangat berpeluang mendapat doa yang mustajab. Kita jangan lepaskan peluang untuk berdoa apa saja, sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Doa pada Allah. Kalau semua rakyat Malaysia dapat maklumat macam ni, orang Islam, kan doa tu senjata kan, bayangkan. Kalaulah semua rakyat Malaysia doalah pada Allah, doa, setiap orang doa. Antara doanya apa? Ya Allah, Engkau, Ya Allah, bagilah dapat rentas negeri cepat-cepat. Doalah. Sebab Nabi suruh doa tu. Urusan dunia dan urusan akhirat. Ini duk salahkan salah orang doa. Kalau semua orang Islam berdoa ketika waktu sahur itu, doa minta Allah cepat-cepat tarikkan musibah COVID ni. Mintalah ya Allah, bagilah pemerintah izinkan kami merintah negeri tu kan. Doa tu kan mustajab. Doa. Kempen pada semua orang. Doa ketika sahur. Moga-moga Allah Ta'ala tarik cepat-cepat musibah COVID-19. Kan? Okey, habis tentang perkara ini. Kita masuk hari nombor 20. Tapi hari 20 ni tuan-tuan, kita akan start belajar dah. Lepas ni kita dah akan start belajar tentang nak mulakan salat malam macam mana. Kalau kita baca hari 20 kan, hari 20 ni ramai kita tak ikut hadis yang ke-20. Kita buat solat malam, sepatutnya kalau kita hari 20 kita tutup jadi penutup dia. Hari 20 sabda Nabi SAW yang bermaksud apabila salah seorang di antara kamu bangun malam, maka hendaklah dia memulakan dengan buat 2 rakaat yang ringan. Riwayat Muslim. Maksud dia hadis ni kita belajar, hadis ni maksud apa? Nanti kita akan ambil sama dengan hari 21. Okey, hadis ni beritahu Nabi kalau dia sembahyang 11 tadi, ingat tak? Kalau Nabi sembahyang 11, 2 rakaat pertama memang Nabi akan ringankan dulu. Jadi kalau kita nak ikut sunnah, kalau kita nak sembahyang malam, 2 rakaat pertama jangan panjang-panjang dulu. Pendekkan dulu. 2 rakaat yang berikutnya baru start panjang. Sebab itu ada orang mula-mula dah panjang dah, lepas tu kan dia penat dah. Dia tak larat dah. Jadi sunnah Nabi kena buat macam tu mula-mula. Sebab tu kalau kita sembahyang mula-mula 2 rakaat pertama tu, kita pendekkan dulu. Ringankan dia, ringankan. Pendekkan masa berdiri, pendekkan masa rukuk, pendekkan masa sujud tu. Ringankan dia. Naik 4 rakaat, maksudnya 2 rakaat yang berikut baru start panjang. Macam itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau orang sembahyang malam, kalau tuan buat tasbih dulu dah panjang lah. Kalau ikut sunnah Nabi, salah. Salah tu bukanlah berdosa, tapi salah tu kalau ikut sunnah Nabi, buat pendek dulu. Buat pendek dulu, yang pendek.
lepas tu baru panjangkan. Inilah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat malam. Insya-Allah. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Pada minggu berikutnya. Adakah Datuk Nurul? Ramadan kita macam mana pengisian kita Ramadan ni? Datuk Nurul ada tak? Saya dimaklumkan. Kelas malam minggu depan rasanya ada. Cuma jam lah. Sama dia nak mula pukul 10.30 atau pukul 11. Kalau buat tuan-tuan boleh ikut ke? Mau respon tuan-tuan dan perempuan? Tuan-tuan dan perempuan mau respon? Boleh ikut tak? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh. InsyaAllah. Ya. Okay. Saya juga tengah merancang. Boleh Ustaz. Saya juga tengah merancang beberapa program lain. Antaranya dalam jadual saya ni, saya sedang menyiapkan maklumat tentang nak belajar juzuk-juzuk. InsyaAllah. Ataupun saya tengah nak isikan Ramadan. Supaya ada masa kita mendengar juga. Belajar Quran ni, dia bulan Ramadan memang bulan fokus Quran. Belajar fokus Quran bukan bermakna hanya pada membaca. Memahami ayat Quran pun termasuk di dalam bulan Quran. Bulan Quran hanya bukan hanya pada nak kena faham ayat saja. Tapi juga pada tadabbur. Janji dia berkaitan dengan Quran. Boleh juga. InsyaAllah. Tunggukan makluman yang kita boleh buat. InsyaAllah. Lepas tu satu lagi. Kalau kita nak buat qiyamulai, tidak semestinya hanya dengan solat sebenarnya. Nanti kita akan belajar lagi selepas ni. Qiyamulai, dia bukan hanya diisi dengan solat. Dia boleh diisi dengan zikir, dia boleh diisi dengan doa, dia boleh diisi dengan baca Al-Quran. Jadi kalau perempuan yang uzur, dia tak boleh solat, jadi dia tak buatlah qiyamulai ke? Itu salah. Kita kena baiki. Qiyamulai menghidupkan malam. Jadi dalam banyak-banyak ibadat adalah solat. Solatlah antara ibadat yang paling terbaik. Sebab dalam solat dia dah combine banyak maklumat. Dalam solat kita ada baca Quran, kita ada bertasbih, kita berzikir. Tapi kalau tak nak solat, boleh juga buat qiyamulai. Dan masih lagi qiyamulai. Jadi saya tengah rancang untuk hidupkan malam Ramadan dengan pengisian yang ringkas, dengan pengisian yang ringan. Tapi kita akan fokus kepada ayat Quran. Dia begitu. Saya tengah duduk rancang nak buat pukul berapa. Tambah lagi kita ada rahmatnya ada MCO ni kan. Kita tak ke mana-mana kan. Walaupun kita boleh juga sembahyang di luar tu. Jadi kita cuba ubah qiyamulai kita ni bukan sekadar dengan solat saja, tapi dengan pengisian, tapi kita fokus tentang Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti di sini boleh? InsyaAllah maklumat lanjut kita akan bagi tahu dekat grup. Kalau ada pandangan, kalau ada pendapat, apa-apa pun boleh lontarkan pandangan tersebut. Boleh PM saya terus pun tak apa. Okey, kita berhenti di sini. Ada soalan apa-apa nak tanya yang mampu saya jawab? Sekejap. Okey, ada soalan tanya. Ustaz minta pencerahan. Pertama, adakah salat tarawih 11 rakaat itu juga adalah qiyamulai di awal malam? Ya. Jawapannya adalah ya. Salat tarawih pertama kita kena tahu. Salat tarawih di bulan Ramadan, ia juga sebenarnya adalah qiyamulai. Dia juga adalah qiyamulai. Apabila dia juga adalah qiyamulai, bermakna salat tarawih yang kita buat berjamaah bersama imam, sejurus selepas solat Isyak itu, dia dinamakan qiyamulai awal malam. Okey, betul. Nombor 2. Bolehkah di akhir malam diteruskan dengan salat sunat malam pula? Okey, jawapannya boleh. Contohnya, kalau kita dah selesai pukul 10, dah selesai solat tarawih dengan witir, kita boleh lagi tak buat solat lain sunat pada pukul 4 ke? Jawapannya boleh. Cuma tidak boleh diulangi sekali lagi witir saja. Yang lain boleh buat. Nombor 3. Berapa rakaat yang sebaik-baiknya? Seperti kita sebut tadi, kalau kita ikut dalam hadis Nabi SAW yang paling jelas sekali, jawapannya adalah 11 rakaat tidak lebih.
Tetapi pada bulan Ramadan, para ulama menambahkan lagi rakaat itu pun sebenarnya seperti hadis yang kita baca tadi itulah. Tapi paling selamat kalau nak keluar daripada khilaf, kan ada yang kata 23, ada yang kata 11 tadi, maka paling selamat kalau ikut hadis tadi 11 pun boleh. Tapi kalau betul nak ikut sunnah, kita panjangkan sikit pada 11 rakaat tersebut. Ala kulil hal, walau bagaimanapun ikut kemampuan. Nombor 4. Niat untuk solat malam atau sunat tahajud. Boleh. Dua-dua pun boleh. Sebab apa? Kalau kita niat sembahyang tahajud, tahajud tu dibuat pada waktu malam. Masih lagi solat malam. Kalau kita niat sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat sembahyang malam, kan? Termasuk juga sembahyang malam. Dua-dua pun boleh. Cuma bezanya tahajud tu kerana istilah tahajud tu saja, tapi tahajud pun dibuat waktu malam. Kita tak boleh niat tahajud waktu pagi. Tak boleh buat waktu petang sebab tahajud tu dikaitkan dengan waktu malam. Boleh, dua-dua pun boleh. Kalau tak nak niat tahajud, boleh. Boleh juga kita niat saja aku sembahyang malam 2 rakaat Allah Ta'ala. Boleh. Dia termasuk juga qiyamul lail. Sebab istilah qiyamul lail ni, qiyam mulai maksudnya menghidupkan malam tu dengan solat. Dengan solat. Tapi witir tu kita fahamlah dia memang ada perbezaan. Tapi yang Nabi sembahyang dua tadi tu, kita boleh niat saja aku sembahyang sunat 2 rakaat Allah Ta'ala, sembahyang malam. Lepas tu buat witir. Boleh. Tanpa dikaitkan dengan apa-apa pun niat. Dia sebenarnya kita je yang kita sebab kita dah biasa buat spesifik kan. Jadi kalau kita buat lepas ni, kalau kita contohkan, kalau kita ikut imam buat solat malam, contohlah malam ni pihak masjid jadi buat gotong royong, lepas tu untuk kita ingat balik solat malam, buatlah malam ni contohnya pasal esok cuti kan. Okey, masjid kata, okey kita buat program ada qiyamul lail malam ni pukul 4 malam start kan. Kita boleh ubah. Kita kata, okey, malam ni kita buat solat malam, terserahlah pada jemaah nak niat sembahyang apa. Boleh sebenarnya. Tidak semestinya imam kata, okey, kita nak sembahyang tahajud dulu 2 rakaat. Makmum pun sembahyang tahajud juga 2 rakaat. Tak mestinya macam tu. Jadi kita boleh juga ubah supaya masyarakat ni faham, oh solat malam ni boleh tanpa dikaitkan dengan solat yang spesifik. Boleh. Janji dia solat di waktu malam. Dia macam solat Jumaat. Kalau tuan nak tahu kan, macam solat Jumaat ni, kalau orang pergi solat Jumaat contoh kan, pukul 12.30, contohnya pukul 1 saya dah sampai masjid. Contoh, jemaah lelaki sampai masjid. Tapi azan 1.30 contoh. Jadi antara pukul 1 dengan 1.30 tu nak sembahyang apa? Ada sembahyang sunat mutlak. Dia panggil sembahyang sunat saja. Saja aku sembahyang sunat rakaat kerana Allah Ta'ala. Sembahyang lagi. Saja aku sembahyang sunat rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu dipanggil solat sunat mutlak. Tapi kalau dah azan, nak sembahyang sunat lepas azan, tu dia dah dinama masuk rawatib. Itu kita kait rawatib tu. Tapi kalau kita sembahyang sunat boleh. Begitu juga di waktu malam. Jadi kita nak sembahyang, kita sembahyang solat di waktu malam. Cuma kita dah biasa mesti kena nama. Bisa ada nama dia. Hajat lah, tahajud lah, taubat lah. Itu menyebabkan kita tak biasa buat yang niat dia sembahyang malam umum je. Sebab tu kita kata untuk hidupkan sunnah Nabi, untuk memperbanyakkan lagi kepelbagaian buat ibadat tadi, kita kena biasakan. Kena biasakan sembahyang sunat umum je. Saja aku solat semalam kerana Allah Ta'ala. Ikutlah kalau makmum tu, kalau ada rakan sebelah kita niat dia nak buat sembahyang tahajud, dia buat 2. Sama je. Kalau sebelah dia niat nak sembahyang apa? 2 rakaat. Sama je dua-dua. Dua-dua tu akan pergi solat di waktu malam. Itu maksud dia. Wallahu ta'ala. Kita jumpa lagi nanti. InsyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.